Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad ibni Abdullah khatimin nabiyyin wa sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Wa qala 'alaihi salatu wassalam innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa man lam yuhib walakinnallaha la yu'tid din illa liman yuhib aw kama qala 'alaihi salatu wassalam. Allahumma alhimna ma rashida umurina wa a'izna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya syukur kita banyak kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita, dan alhamdulillah tuan-tuan kita bertemu pada malam ini masya-Allah, yang mana sebahagian besar teman-teman yang telah berpuasa 6 bermula daripada 2 Syawal yang lalu, pada malam ini merupakan hari raya buat mereka semua masya-Allah. Alhamdulillah, tahniah kepada tuan-tuan semua. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima kami dan terima kalian semua insya-Allah di mana saja kalian berada. Baik tuan-tuan, puan-puan sedang pendengar dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Perbincangan kita pada malam ini insya-Allah adalah mengenai tentang Uhud masya-Allah. Peperangan Uhud, yang mana tuan-tuan Ghazwah Uhud ini berlaku pada 7 Syawal. Siang tadi 7 Syawal kan, masya-Allah. Baik. Ada pandangan yang mengatakan berlaku pada 11 Syawal. Dan ada juga pandangan-pandangan lain yang menyebutkan tentang tarikh-tarikh yang lain. Namun pandangan yang lebih kuat menyebutkan tentang Uhud ini berlaku pada 7 Syawal tahun ketiga Hijrah. Tahun ketiga Hijrah, dan merupakan kesinambungan ataupun rentetan daripada peperangan Badar yang berlaku pada tahun 2 Hijrah. Tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Gunung Uhud merupakan gunung yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gunung Uhud merupakan gunung yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam hadis disebutkan hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Inilah gunung yang cinta pada kami dan kami pun mencintainya. Gunung Uhud merupakan gunung yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat juga menyebutkan Uhudun jabal yuhibbuna wa nuhibbuh. Inilah gunung yang Uhud ini gunung yang dia cinta pada kami dan kami pun mencintainya. Masya-Allah. Di sini khitab menunjukkan bahawa Uhud ni mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita umat Nabi tak cinta pada Nabi, memang tak patutlah. Allahu Akbar. Uhud, batu tuan-tuan, mencintai Nabi SAW. Kita umat Nabi perlu lebih cinta kepada Nabi SAW. Tuan-tuan, perempuan, ayah-ayah, ibu-ibu, sinang pendengar yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Gunung Uhud ni tuan-tuan, masya-Allah, gunung yang sangat mencintai Nabi SAW, sehingga kan kalau tuan-tuan pergi di Madhaf Abdul Aziz Al-Ka'ki, iaitu satu muzium di Madinah yang jaraknya lebih kurang 10 km daripada Masjid Nabawi, yang mana di situ menempatkan barang-barang sejarah masya-Allah yang saya rasa kalau tuan-tuan pergi masya-Allah memang sangat-sangat baik. Jarak dia 10 km daripada Masjid Nabawi, dan ini merupakan milik Syekh Abdul Aziz Al-Ka'ki, satu orang alim yang mana masya-Allah pakar dalam bidang sejarah dan masih hidup masya-Allah. Tuan-tuan, di sana tuan-tuan akan dapati satu satelit gambar yang diambil daripada atas Uhud, yang mana Uhud ni membentuk Muhammad. Mimha mimdal, bentuk Uhud ni bentuk Muhammad. Baik. Tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Gunung Uhud ni sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, sebab itu menjadi sunnah kalau kita pergi Uhud, kita lafazkan, wahai Uhud, sesungguhnya Nabi pernah beritahu Nabi cinta pada kamu, dan kami hari ini nak beritahu kami pun cinta pada kamu. Sebab kita ni ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah, kita punya sifat kita mencintai Nabi, mencintai keluarga Nabi, mencintai sahabat Nabi, dan mencintai apa-apa yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Uhud
merupakan salah satu perkara yang dicintai oleh Nabi SAW. Maka tuan-tuan yang mulia, masya-Allah, menjadi satu sunnah kita melafazkan cinta kita kepada Uhud cuma dalam hatilah. Kalau tuan-tuan di kalangan mutawif yang mendengar pada malam ini, tuan-tuan bagi tahu pada jemaah, tuan-tuan, kita dah sampai di Uhud, satu gunung yang mencintai Nabi SAW dan Nabi juga mencintainya. Maka kita zahirkan daripada hati kita, wahai Uhud, sesungguhnya Nabi pernah bagi tahu, Nabi cinta pada kamu. Sesungguhnya aku ialah golongan manusia yang mencintai Nabi, mencintai keluarga Nabi, mencintai sahabat Nabi dan mencintai apa-apa yang dicintai oleh Nabi SAW. Maka aku nak bagi tahu, aku mencintai kamu wahai Uhud kerana Nabi cinta pada kamu dan kamu mencintai Nabi SAW. Baik. Tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Rentetan ataupun kesinambungan daripada peperangan Badar. Orang kafir Quraisy tak puas hati, tuan-tuan. Mereka datang dengan 1,000 ketumbukan tentera. Orang Islam 313, ada pandangan kata 314. Ada pandangan kata 317, ada pandangan kata 324. Itulah pandangan yang paling banyak lah menyatakan tentang jumlah ahli Badar. Baik. Mereka datang kelengkapan tapi kalah dengan orang Islam. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah. Allah bantu orang Islam di Badar. Masya-Allah. Maka orang kafir, tuan-tuan yang mulia, terbunuh ramai. Dia punya elders dia. Abu Jahal mati, Utbah mati, Syaibah mati, Umayyah bin Khalaf mati. Sehingga boleh nak dikatakan bahawa setelah perang Badar ini, yang menjadi elders, orang tua, orang lama di Mekah ini, hanyalah Abu Sufyan. Maksudnya yang di kepimpinan ini yang tinggal Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan lah yang memimpin mereka, tuan-tuan yang mulia, setelah habisnya peperangan Badar. Abu Sufyan lah yang memimpin mereka. Dan tuan-tuan, masya-Allah, peperangan Badar ini, tuan-tuan yang mulia, merupakan satu perkara yang menyebabkan semenanjung Arab mengetahui bahawa orang Quraisy telah kalah dengan Nabi SAW dan sahabat baginda, iaitu telah kalah dengan orang Islam. Maka perkara ini merupakan satu perkara yang aib, yang memalukan orang Quraisy. Tuan-tuan, puan-puan, ibu dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala, masya-Allah, tak cukup dengan itu, bahkan dalam hati mereka ada dendam kesumat yang terpendam di hati mereka kerana matinya ayah mereka di Badar, matinya abang mereka di Badar. Contohnya Hindun bin Utbah, isteri Abu Sufyan. Hindun bin Utbah ni isteri Abu Sufyan, tuan-tuan, masya-Allah. Hindun bin Utbah ni dia anak kepada Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah. Dia ni adik beradik dengan Abu Huzaifah bin Utbah. Abu Huzaifah ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan suaminya. Di Badar, tuan-tuan, dua orang terdekat dia telah mati. Pertama ayahnya, iaitu siapa, tuan-tuan, masya-Allah? Yang pertama ialah Utbah bin Rabi'ah, ayahnya. Yang kedua siapa, tuan-tuan? Yang kedua adik dia, iaitu Walid bin Utbah, mati di medan Badar. Dan juga, tuan-tuan yang mulia, pakcik, walaupun bukan keluarga, dalam keluarga yang sangat dekat, tapi pakcik ni kira dekat lah. Syaibah bin Rabi'ah juga mati, pakcik dia. Maka perkara ini merupakan antara orang yang mana hatinya menyimpan dendam dan dendam kesumat, ingin membalas perkara ini terhadap apa yang telah berlaku di Badar. Namun, tuan-tuan, setelah pulang dari Badar, ulama mengatakan bahawa mereka ni seakan-akan rasa dah lemah, dah down. Walaupun hati masih dendam, perasaan geram, tetapi mereka dah rasa lemah dah. Sebab ketua-ketua mereka, pimpinan-pimpinan mereka telah mati di Badar. Maka apa berlaku, tuan-tuan, puan-puan, sedang pendengar dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala, Abu Sufyan buat keputusan bagi tahu pada semua, kita biarkanlah saja Muhammad ini, lagipun dia orang Quraisy, kalau dia telah dapat sebarkan agama dia, dan ini menaikkan Quraisy. Kalau dia dibunuh ataupun dia dihalang ataupun dia diserang, maka itu urusan dia. Jadi kita tak perlu buat apa-apa lagi. Rentetan daripada Badar tu, pada awalnya dia rasa down, dia rasa lemah, dia rasa sedih atas kematian orang-orang lama mereka, pimpinan-pimpinan mereka yang sebelum ini memimpin mereka dalam menentang umat Islam. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Namun ada beberapa perkara yang telah menyemarakkan semangat geram ataupun dendam tadi kembali, hingga telah menjadi sebab tercetusnya peperangan Uhud. Perkara pertama yang telah menjadi sebab
berlakunya tuan-tuan yang mulia tercetusnya peperangan Uhud ialah perbuatan satu orang Yahudi yang bernama Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf ini tuan-tuan sedang pendengar yang dirahmati lagi dikasihi Allah. Ka'ab bin Ashraf ini merupakan siapa tuan-tuan? Ketua Yahudi ataupun penghulu Yahudi Bani Nadir. Tapak rumahnya masih ada lagi tuan-tuan di Madinah. Tak jauh daripada Quba. Saya rasa lebih kurang dalam mungkin 5 kilo daripada Masjid Quba. Tuan-tuan akan jumpa satu tapak dipanggil Kubu Ka'ab. Ka'ab bin Ashraf. Dia merupakan penghulu, lanatullah alaih. Dia penghulu bagi Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir. Yahudi di Madinah ada 3 tuan-tuan. Bani Nadir, Bani Qainuqa dan juga Bani Quraizah. Baik, Bani Nadir dan juga Bani Quraizah, mereka ini sekutu bagi Aus. Adapun Bani Qainuqa sekutu bagi Hazraj. Yang ini cerita sebelum Islam lah. Setelah Islam, Aus dan Hazraj telah bersatu menjadi Ansar. Baik. Tuan-tuan perempuan dirahmati lagi dikasihi Allah, apa yang dia buat tuan-tuan? Ka'ab bin Ashraf ni dia pakar dalam mengubah syair. Dan pada saat ketika itu, syair ni merupakan media bagi masyarakat ketika itu. Mereka nak menyebarkan satu perkara melalui syair. Tak ada TV3 ke TV9, radio semua tak ada lagi. Facebook jauh sekali. Pada ketika itu tuan-tuan, media mereka ialah syair. Maka dia telah buat apa tuan-tuan? Dia telah gubah syair-syair dalam menghina Nabi SAW. Dan tuan-tuan, masya-Allah, apa berlaku? Kisah ini tuan-tuan yang saya nak ceritakan ini sangat penting. Tuan-tuan dengar betul-betul. Sebab ia ada kaitan dengan apa yang pernah berlaku di tanah air kita di Malaysia. Sangat-sangat penting tuan-tuan. Yang mungkin tak pernah lagi orang cerita ataupun orang jelaskan. Hari ini saya nak jelaskan. Tuan-tuan, perempuan sedang pendengar rahmati lagi dikasih, apa yang dia buat? Dia telah pergi ke kota Mekah. Sebab orang Yahudi ni tuan-tuan, dia ni banyak berselindung. Dia tak nak terang-terang depan-depan dia menentang Nabi SAW. Dia akan gunakan orang lain, konon-konon orang ni lah yang dijadikan kambing hitam menentang Nabi SAW. Dia cocok kat belakang je. Dia nak macam tu. Sama lah macam hari ni kan, peperangan-peperangan berlaku, Yahudi cocok kat belakang. Nampak macam negara tu yang serang. Hakikatnya Yahudi kat belakang. Sebagai orang yang mana bagi api kemarahan kepada satu perkara tu. Ini Yahudi punya sifat tuan-tuan. Maka sebelum ini tuan-tuan yang mulia, orang kafir Quraisy semangat menentang Nabi. Bila balik Badar, orang kafir Quraisy dah jadi down sebab orang lama-lama mereka, pimpinan mereka telah mati. Maka Ka'ab bin Ashraf tak boleh terima perkara ni. Ka'ab tak nak dia tentang Nabi seorang-seorang. Dia tak naklah terang-terang orang tahu yang Yahudi ni menentang Nabi SAW. Maka apa dia buat? Dia telah pergi ke Mekah dan dia telah pergi depan Kaabah. Dalam riwayat sebut, di depan Kaabah dia telah baca syair-syair kerinduan kepada Abu Jahal. Orang-orang Mekah dengar rindu kepada Abu Jahal, pimpinan mereka. Syair tentang Utbah, syair tentang Umayyah bin Khalaf, syair tentang Syaibah dibacakan. Sehingga orang-orang kafir Quraisy telah berkumpul depan Kaabah rindu tentang Abu Jahal. Kemudian dia baca pula syair menceritakan tentang bagaimana kalahnya mereka di Badar dan bagaimana orang Islam telah melakukan satu perkara yang memalukan mereka di Badar. Maka semangat orang kafir Quraisy telah kembali bersinar seakan-akan membakar jiwa mereka. Mereka kembali bersemangat untuk memusuhi umat Islam. Dan seterusnya dibakar pula orang-orang kafir Quraisy ini dengan syair-syair yang menghina Nabi Muhammad SAW. Saya ulang balik, dia baca syair yang dia gubah menghina Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan perempuan saya nak pendengar yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Syair-syair yang digubah menghina Nabi SAW itu mendapat sambutan pihak Quraisy sehingga mereka bersemangat bila mendengar nama Nabi Muhammad SAW, bertambah semangat mereka untuk bangkit memerangi Nabi SAW dan umat Islam kembali. Setelah semangat mereka jadi down setelah peperangan Badar. Tuan-tuan, maka di sini perlu diketahui, bila mana satu orang itu menghina Nabi SAW, apakah sikap kita orang Islam? Ni kita nak cerita. Tuan-tuan, Masya Allah, dalam beberapa ketika sebelum ini kita mendengar ada orang menghina Nabi SAW di tanah air kita. Apakah sikap kita tuan-tuan dalam berhadapan dengan orang menghina Nabi SAW? Ada orang Islam kata tak apalah, dia ni tak tahu, biarlah dia kan. Ada orang kata tak apalah kan, apa kita nak kisah.
Bukannya apa, kalau Nabi ada pun Nabi maafkan. Sedangkan di Taif pun Nabi maafkan. Ini kan pula dekat Malaysia sekarang orang hina Nabi, mesti Nabi maafkan. Baik. Sebab itu tuan-tuan, kita perlu mengaji sirah. Kita perlu mengaji. Kalau kita tak mengaji, kita tidak akan dapat faham erti ataupun faham apakah perlu kita buat di waktu orang menghina Nabi SAW. Baik. Tuan-tuan, ada dua perbezaan tentang orang menghina Nabi SAW. Pertama, orang yang hina Nabi dalam keadaan dia tak tahu Nabi itu Nabi. Yang kedua, orang hina Nabi dalam keadaan dia tahu Nabi itu Nabi. Okey, ni dua benda berbeza. Di Taif, orang Taif, Bani Thaqif, hina Nabi, baling batu pula dekat Nabi SAW. Dalam keadaan mati-mati dia yakin yang Nabi itu bukan Nabi. Dia yakin Nabi ni bukan Nabi. Sebab itu bila mereka dapat tahu yang Nabi itu memang betul-betul Nabi, maka akhirnya apa berlaku? Seluruh penduduk Taif masuk Islam. Ni tuan-tuan. Mereka tak tahu Nabi itu Nabi. Mati-mati dia yakin Nabi itu bukan Nabi. Maka dia tentang Nabi. Untuk mereka apa Nabi buat? Apa sikap Nabi? Nabi maafkan mereka. Sebab mereka tak tahu Nabi ini Nabi. Mati-mati mereka yakin Nabi ini bukan Nabi. Dia tentanglah Nabi. Masya Allah. Adapun yang kedua, orang yang menentang Nabi dan kan tahu Nabi itu Nabi, apa Nabi buat? Seperti Ka'ab bin Ashraf ini, setelah dia pulang ke Madinah, dia menghina Nabi SAW. Syair-syair tentang menghina Nabi SAW itu dibacakan juga di kota Madinah, hingga tersebar, tuan-tuan yang mulia, dibawa oleh pedagang-pedagang tentang penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Nabi panggil sahabat, Nabi tanya lebih mafhum, siapa boleh selesaikan Ka'ab bin Ashraf? Dalam arti kata lain, siapa boleh pergi bunuh Ka'ab bin Ashraf, kata ulama. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Muhammad bin Maslamah lah yang telah pergi, iaitu adik susuan kepada Ka'ab bin Ashraf inilah yang telah pergi membunuh Ka'ab bin Ashraf. Itu kisah yang panjang. Cuma di sini saya nak bagi tahu bahawa dalam keadaan orang yang menghina Nabi, dia tahu Nabi itu Nabi, Nabi arahkan untuk bunuh. Kerana menghina Nabi adalah menghina Allah Subhanahu wa taala. Menghina Islam, menghina Nabi, menghina Allah Taala, tuan-tuan. Ini perkara yang besar, bukan perkara yang kecil. Dalam keadaan dia tahu Nabi itu Nabi. Di Malaysia, tuan-tuan, bahkan di dunia pada hari ini, sebahagian besar, bahkan kalau di Malaysia, dalam buku teks kata 4 dah diajar tentang Islam. Dan orang bukan Islam, non-Muslim di Malaysia tahu Nabi ini Nabi yang Islam. Dia tak boleh hina Nabi kita, tuan-tuan. Namun bukanlah saya nak suruh tuan-tuan bunuh orang ke atau sebagainya. Saya nak beritahu di sini, janganlah kita rasa alah ini biasa je, tak ada apa-apa. Amat menyedihkan, ada orang yang mana orang Islam, di saat bapak dia dihina dia marah, di saat mak dia dihina dia marah, di saat keluarga dia dihina dia marah, Nabi dia dihina, dia kata tak apalah, biarlah. Seakan-akan dia ini telah terputus hubungan cinta dengan Nabi SAW. Dan tuan-tuan kena tahu bahawa orang di Malaysia, non-Muslim, tahu Nabi Muhammad itu Nabi kita dan dia tak boleh hina Nabi kita. Ini yang berlaku kepada Ka'ab bin Ashraf. Tuan-tuan, Ka'ab bin Ashraf adalah orang pertama yang menyemarakkan hingga tertutusnya peperangan Uhud. Baik, seterusnya. Orang kafir Quraisy, mereka berdagang ke Syam. Rihlatash syita'i was saif. Mereka berdagang siang dan malam. Kehidupan mereka berdagang. Musim panas, musim sejuk berdagang. Mereka tak kira hujan, panas, mereka redah. Dan tuan-tuan yang mulia, Masya Allah, bila lepas perang Badar, mereka tak nak pergi Syam, tak nak lalu Madinah. Mereka telah buat satu strategi nak lalu kawasan lain. Zatur Riq, yang mana kawasan itu melalui kawasan Riyadh. Kawasan Riyadh, kawasan Najd. Dan tuan-tuan yang mulia, perkara ini diketahui oleh Nabi SAW. Maka dibentuk satu Sariyah. Sariyah ni ialah satu kumpulan tentera yang Nabi tak bersama dengan mereka. Jumlah mereka di antara 3 ke 100 orang dipanggil Sariyah. Kalau Nabi bersama dengan mereka dipanggil Ghazwah. Kalau Nabi tak bersama dipanggil Sariyah. Sariyah itu dipimpin oleh Zaid bin Harisah radhiyallahu taala anhu dan dapat menyekat kafilah tersebut dan dapat ambil semua harta yang mereka bawa. Harta-harta itu adalah harta milik orang Islam yang dibawa oleh orang kafir Quraisy
daripada Mekah, harta orang Islam itu yang mereka telah rampas ketika Muhajirin hijrah ke kota Madinah, mereka nak buat apa? Nak jual di Syam. Baik. Maka perkara ini telah menyebabkan Abu Sufyan begitu marah dan Abu Sufyan rasa tak boleh terima tentang perkara ini, tuan-tuan. Abu Sufyan rasa tak boleh terima tentang perkara ini. Tuan-tuan, perempuan, sidang pendengar dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu mengetahui, tuan-tuan, ini bibit-bibit ataupun titik-titik permulaan perang. Tapi yang menyemarakkan peperangan setelah dinginnya semangat untuk menentang orang Islam, menentang Nabi dan sahabat, disemarakkan balik oleh Ka'ab bin Ashraf yang mana merupakan ketua ataupun penghulu Yahudi Bani Nadir tadi. Baik. Tuan-tuan, masya-Allah, orang kafir Quraisy telah mempersiapkan tentera dia. Dan Abu Sufyan telah kempen sana sini untuk kumpul bala tentera. Dan dia hanya mampu mengumpulkan 2,000 ketubukan tentera. Dan dia telah hantar surat kepada Bani Qatafan, satu kabilah yang mana juga pada ketika itu memusuhi Islam. Dan Bani Qatafan siapkan 1,000 ketubukan tentera. Tuan-tuan, masya Allah, kekuatannya mereka ada begitu luar biasa. Mereka datang dengan 3,000 ketubukan tentera, dan kata ulama sirah, ini merupakan satu sejarah yang besar bagi Quraisy, kerana Quraisy paling besar tentera yang dikumpul 1,000 orang. Kali ini dia gabung dengan Bani Qatafan, jumlah yang mereka miliki ialah 3,000 ketubukan tentera. 3,000 ketubukan tentera, 3,000 ekor unta, 200 ekor kuda dan 700 perisai perang lengkap untuk menyerang Nabi SAW dan para sahabat di kota Madinah. Ini tuan-tuan, perperangan timbal balas kita boleh sebutkan. Baik, mereka datang daripada kota Mekah sampai di Zulkhulaifah ataupun sekarang ni tempat miqat Bir Ali. Itu merupakan laluan masuk untuk masuk Madinah. Tuan-tuan nak pergi Jeddah ke, tuan-tuan nak pergi Badar ke, tuan-tuan nak pergi Mekah ke, kena lalu situ. Nak masuk Madinah kalau daripada sana juga masuk ikut situ. Maka orang Mekah juga masuk ikut situ, laluan situ. Berehat di Zulkhulaifah. Dan tuan-tuan, Abbas bin Abdul Muttalib, pakcik Nabi SAW, dapat berita dan laporkan kepada baginda. Hari itu hari Jumaat, tuan-tuan, Masya Allah. Hari itu hari Jumaat. Baik. Dan Nabi cerita pada sahabat Nabi SAW. Dan sahabat Nabi naik semangat. Mereka kata, ya Rasulullah, kita pertahankan Madinah di luar Madinah. Kita pertahankan Madinah di luar Madinah. Tuan-tuan, kata ulama, tuan-tuan, Masya Allah, apa berlaku? Nabi SAW dapat mimpi malam tadi. Nabi mencadangkan untuk bagaimana kita bertahan dalam Madinah. Tapi sahabat Nabi melihat kalau kita bertahan di luar Madinah, itu lebih perkara yang baik. Ini mesyuarat. Jadi mesyuarat yang tuan-tuan yang mulia boleh bagi cadangan. Maka sahabat bagi cadangan apa yang mereka pandang yang terbaik. Sebab dalam mesyuarat kita kena bagi pandangan yang terbaik yang kita ada. Dan kita tak boleh memandang orang lain yang bagi cadangan kepada kita itu merupakan pandangan yang tak baik. Kita kena merasakan cadangan kita ni, kita kena bagi cadangan yang terbaik, tapi kita tak boleh memandang cadangan yang daripada orang lain itu sebagai tak baik. Kita kena rasa cadangan orang lain itu lebih baik daripada cadangan saya. Adapun kita kena berikan cadangan yang terbaik yang kita miliki. Ini tuan-tuan, ini kaedah. Kalau cadangan kita diterima, maka kita kena istighfar, astagfirullah. Kerana khawatir pandangan kita beri mudarat. Kalau pandangan kita tak diterima, alhamdulillah. Kerana khawatir kalau diterima, memberi mudarat pada jemaah. Wallahu ta'ala alam. Itu mengenai tentang mesyuarat. Baik. Maka Nabi SAW bersetuju. Dan dulu tuan-tuan yang mulia, pintu gerbang kota Madinah itu sampai berdekatan dengan Uhud. Maksudnya kalau keluar pintu gerbang ada beberapa kata ulama. Jadi pintu gerbang yang paling dekat nak pergi ke arah Masjid Nabawi, pintu gerbang Uhud ni lah. Keluar saja terus nampak Uhud. Masuk saja terus nampak laluan nak pergi menuju ke Masjid Nabi SAW. Baik. Kata ulama, setelah solat Jumaat, Nabi siap pakai baju besi, Masya Allah, baju perang. Sahabat Nabi SAW nampak Nabi pakai baju besi. Sahabat fikir, tadi kita bagi cadangan ni sesuai ke tak? Risau pula. Jangan kita adalah cadangan yang tak sesuai, Masya Allah. Ni sahabat Nabi SAW fikir, tuan. Datang jumpa Nabi, minta maaf dengan Nabi SAW dan ingin mengubah cadangan mereka supaya kita bertahan dalam Madinah saja seperti cadangan yang Nabi nyatakan pada awal tadi. Nabi tak ada masalah untuk
dengar cadangan, terima cadangan, bukan satu perkara yang mengaibkan Nabi, tidak. Perkara itu ialah dalam mesyuarat, kita boleh bincang. Maksudnya dalam mesyuarat ni tuan-tuan kita boleh berbincang. Cuma dengan beradab lah. Boleh saya bagi cadangan? Dengan beradab, masya-Allah. Baik, ini berlaku di kalangan sahabat Nabi SAW. Baik. Maka bila perkara ini berlaku tuan-tuan, maka Nabi SAW beritahu lebih kurang mafhum menjadi keaiban para Nabi. Setelah memakai baju besi, buka semula. Maksudnya kalau dah pakai baju besi itu lebih kurang mafhum, selagi Allah Ta'ala tak buat keputusan, Allah Ta'ala tak perintah apa-apa, selagi itu Nabi tidak akan buka baju besi. Maka sahabat Nabi nampak gahnya Nabi SAW, semangatnya Nabi SAW dalam nak menuju ke medan perang, tuan-tuan. Bergeraklah Nabi dan para sahabat. Kata ulama, jumlah awal ke semua total pasukan itu 1000 ketumbukan tentera. Mereka melalui satu jalan yang sekarang ni dipanggil sebagai Syariq Said Syuhada. Kalau tuan-tuan pergi di Madinah tu, Syariq Said Syuhada, nama jalan tu. Kalau saya bawa jemaah ziarah, kalau pergi umrah, kita tak dapat lalu jalan tu kalau naik bas. Sebab bas dia ada laluan dia sendiri daripada Quba tu kan. Tapi kalau naik coaster ataupun naik van, kita sewa khas nak tengok laluan Uhud tu, biasanya kita bawa lah jemaah pergi tengok tempat-tempat hentian-hentian sahabat Nabi ataupun laluan langkah sahabat Nabi SAW ketika menuju ke medan Uhud. Baik. Tuan-tuan yang mulia, masalah 1000 pada awalnya jumlah tentera yang bersama Nabi SAW. Ada pun orang kafir Quraisy, 3000 ketumbukan tentera, 3000 ekor unta, 200 ekor kuda, 700 kelengkapan senjata yang lengkap untuk perisai perang mereka. Baik. Nabi SAW telah berhenti di satu kampung. Nama kampung tu Ajimatus Syaikhan. Ajimatus Syaikhan. Tuan-tuan, di kampung itu sekarang ni dia tampak masjid. Masjid Dar' ataupun Masjid Syaikhan. Kenapa dia panggil Masjid Dar'? Kerana di situ Nabi SAW telah buka baju besi Nabi SAW untuk solat, untuk berehat. Masya Allah. Nabi buka baju besi, kata ulama, untuk solat, untuk berehat. Nabi SAW beritahu kepada sahabat, berehat kat sini, semayang kat sini. Nabi dan sahabat telah solat 3 waktu. Solat asar dan solat maghrib dan juga solat isyak. Dan Nabi bermalam di situ. Di situlah Nabi SAW telah kumpul para sahabat, susun bala tentera. Daripada 1000 ketumbukan tentera, 300 orang Nabi tak berapa nak kenal. Tuan-tuan, sahabat Nabi kenal insya-Allah. Nabi tengok, Nabi tahu ni sahabat Nabi SAW. Tuan-tuan, ini 300 orang Nabi tak kenal. Jangan kata Nabi, kita pun sahabat kita kenal, tuan-tuan. Ini kan pula Nabi SAW. Baik. Jadi tuan-tuan, 300 orang Nabi tak kenal. Rupa-rupanya 300 orang ni tuan-tuan, Masya Allah, merupakan siapa tuan-tuan? 300 orang ini merupakan orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik yang datang yang dibawa oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik Madinah. Ni tuan-tuan. Nabi SAW nampak sahaja orang Yahudi ni, Nabi telah dakwah mereka. Untuk masuk Islam, Nabi dakwah mereka. Ajak mereka untuk beriman pada Allah dan bersama-sama di medan perang. Namun mereka tak nak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya mereka pulang, dan bersama mereka juga pulang ialah orang-orang munafik yang pura-pura Islam, diketuai oleh ketua mereka Abdullah bin Ubay bin Salul. Tuan-tuan, masya-Allah, dalam sahih Muwatta Imam Malik rahimahullah dinukilkan, Nabi bersabda ketika itu, lebih kurang mafhum, jangan minta tolong orang kafir. Jangan sekali-kali minta tolong orang kafir untuk menentang sesama kafir. Lebih kurang mafhum hadis Nabi SAW. Jangan minta tolong orang kafir untuk menentang sesama kafir. Ini dalam sahih Muwatta Imam Malik disebutkan. Ni tuan-tuan, Masya Allah. Di ketika mana? Ketika orang Yahudi balik. Yang mana kelihatan mereka nak jadi musuh dalam selimut, gunting dalam lipatan, duri dalam daging, untuk menentang orang Islam daripada dalam. Akhirnya mereka balik. Nabi dakwah mereka tak nak beriman. Mereka balik. 700 orang bersama dengan Nabi SAW. Bergerak tuan-tuan. Daripada kampung Ajimatus Syaikhan menuju ke Uhud. Kisah Uhud ni panjang, Masya Allah. Ini kita cuma ambil poin-poin sahaja, agar kita dapat ambil berkat sempena hari Uhud ni tuan-tuan, Masya Allah. 7 ada pandangan 7 Syawal, ada pandangan 11 Syawal, kita ambil tengah-tengah lah. Di antara 7 dan 11 Syawal ni kita ambil berkat, Masya Allah. Kena pula hari ni hari raya bagi orang puasa senang, bermula pada 2 Syawal. Jadi kita ambil berkat. Jadi tuan-tuan, Masya Allah, bergerak mereka, sahabat Nabi, 700 orang bersama dengan Nabi SAW menuju ke medan Uhud. Dan tuan-tuan, di sana
Nabi telah kumpul sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan kata ulama, Nabi SAW ketika hampir sampai ke Medan Uhud tu tuan-tuan, Masya Allah, Nabi telah melalui satu kawasan yang mana di sana terdapatnya satu orang munafik Madinah yang buta. Dia ni munafik tapi dia buta. Dia benci Nabi SAW dan juga sahabat Nabi. Dia tak bagi lalu kawasan tu. Rumah dia kat situ, dia tak bagi lalu kawasan tu. Namanya Rubai' bin Kaidi. Dia ni buta tapi tak bagi Nabi SAW masuk. Akhirnya Nabi SAW suruh je sahabat jalan. Dia tak nampak kan, Nabi suruh jalan je. Bukan lalu kawasan, bukan lalu rumah dia pun. Tanpa merosakkan apa-apa. Sahabat Nabi SAW tengok orang hina Nabi kan, geramlah. Tapi ketika itu dia ni munafik. Jadi dia ni hina berlapik lah. Padahal menghina lah tu, tak bagi lalu tu. Tak bagi orang Islam mara ke medan perang. Tapi dia berlapik. Dia cuma dapat berita saja daripada kawan-kawan munafik dia yang orang Islam akan bergerak pergi ke mana tuan-tuan? Pergi ke medan Uhud. Baik, sampai di medan Uhud, Nabi duduk dengan sahabat. Mesyuarat seketika kata ulama untuk susun strategi. Masya Allah. Baik, kata ulama di sisi Nabi SAW ada pedang. Di sisi Nabi SAW ada pedang. Nabi SAW tunjuk pedang Nabi SAW. Nabi kata apa? Siapakah yang mahu menunaikan ataupun memberikan hak Allah dan Rasul pada pedang ini? Siapakah yang mahu memberikan hak Allah dan Rasul pada pedang ni? Maka yang pertama bangun siapa tuan-tuan? Hazrat Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Pakcik Nabi SAW, Asadullah, singa Allah bangun tuan. Panglima perang telah bangun dan nak pegang pedang itu. Nabi SAW tarik pedang itu. Nak menunjukkan bahawa bukan Hamzah orang yang dimaksudkan. Kemudian bangkit siapa tuan yang mulia? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Menantu Nabi SAW yang juga orang yang gagah, orang yang hebat, orang yang perkasa. Pemuda yang hebat, bangkit Sayyidina Ali. Nak menghampiri Nabi, nak ambil pedang tu, Nabi angkat pedang itu. Seakan-akan nak beritahu dengan penuh hormat, Nabi nak beritahu bahawa Ali bukan orangnya. Bangun pula siapa tuan? Zubair Al-Awwam. Zubair Al-Awwam tuan. Yang mana begitu dahsyat Zubair Al-Awwam ni, ketika di Badar tuan, dia bunuh satu orang kafir nama Abul Kabs. Dia baling satu tombak tuan, tembus dekat tengah-tengah di antara dua kening ni, dua mata ni, tembus, tercocok, terbelah tuan kepala Abul Kabs. Siapa yang bunuh? Zubair Al-Awwam. Zubair Al-Awwam ni juga sepupu Nabi SAW. Sebab makcik dia Safiyah binti Abdul Muttalib tu, makcik Nabi SAW, Safiyah binti Abdul Muttalib itu adalah mak kepada Zubair Al-Awwam. Mak Zubair Al-Awwam ni Safiyah binti Abdul Muttalib. Jadi sepupu Nabi. Panglima perang juga. Nabi pun angkat pada Nabi nak bagi tahu bahawa Zubair bukan orangnya. Bangun pula Miqdad bin Amir. Miqdad bin Amir ni tuan-tuan, orang yang mana Sayyidina Umar gambarkan kekuatan dia ni seperti 1000 orang. Jangan main-main tuan. Sebab Miqdad pernah diminta, Miqdad ini pernah dihantar oleh Umar ketika mana Amr bin As di Mesir ada 8,000 tentera. Dia kirim surat kepada Umar Al-Khattab bagi tahu, kami ni nak cukupkan bilangan 12,000. Sebab Nabi SAW pernah bagi tahu lebih kurang mafhum, tentera yang mana ada 12,000 ni takkan dikalahkan. Lebih kurang mafhum. Nak ambil berkat hari Nabi tu nak cukupkan 12,000. Mereka ada 8,000. Umar hantar 4 orang tuan-tuan. Yang 4 itu kekuatannya seperti 1000 orang. Antaranya siapa? Zubair Al-Awwam, Miqdad ni tuan-tuan, Masya-Allah. Sa'ad bin Waqqas ni antara yang dihantar oleh Umar. Nak bagi tahu kekuatan mereka ni seperti 1000 orang tuan-tuan. Subhanallah. Ni Miqdad ni bukan calon-calon orang. Dia bangun, Nabi juga angkat pedang Nabi SAW. Nak bagi tahu bahawa Miqdad bukan orang yang dimaksudkan. Bangun seorang sahabat Nabi SAW. Yang mana tuan-tuan yang mulia, sahabat ini Masya-Allah bukanlah sahabat yang mana kita semua biasa dengar nama. Dia sahabat yang ada nama juga, tapi dia bukan nama yang, bukan sahabat Nabi yang sering kita dengar namanya. Bukan macam Abu Bakar, bukan macam Umar, bukan macam Uthman, bukan macam Ali, bukan macam Sa'ad bin Waqqas. Bukan macam sahabat-sahabat yang lain-lain yang kita biasa dengar nama. Sahabat ni memakai serban hitam pada ketika itu. Namanya Abu Dujanah radhiyallahu anhu. Abu Dujanah radhiyallahu anhu. Apa dia kata? Dia bangun, dia tak pergi ambil pedang. Dia tanya, "Ya Rasulullah, boleh tak saya tanya, apakah hak Allah dan Rasul pada pedang itu?" Ini yang ditanya tuan. Apakah hak Allah dan Rasul pada pedang itu? Maka telah dijawab tuan-tuan, Masya Allah, apa dia?
kamu menggunakan pedang ini, kamu ambil pedang ini dan gunakan pedang ini sehingga, dan kamu merempung musuh, kamu menyerang sehingga pedang ni bengkok pedang ni. Ni hak dia, maksudnya menggunakan pedang ni dengan betul-betul, Masya Allah. Orang kata full swing lah, betul-betul, Masya Allah. Baik, maka tuan-tuan yang mulia, dia bangun ke hadapan dan dia menunjukkan kesediaan dia untuk ambil pedang tu. Dan Nabi SAW telah menyerahkan pedang tu kepada Hazrat Abu Dujanah radhiyallahu anhu. Abu Dujanah kata ulama, bila dapat pedang tu diletak kat dada dia dan dia pergi ke belakang, kata ulama, dia tukar serban dia. Daripada serban hitam, dia buka, dia lilit serban berwarna merah. Serban berwarna merah ini, kata ulama, di sisi masyarakat Arab ketika itu menunjukkan bahawa mereka siap untuk mati. Ni tuan-tuan, insya-Allah. Sedia untuk bagi nyawa. Ni tuan-tuan, ni keadaan yang berlaku kepada Abu Dujanah radhiyallahu anhu. Satu orang sahabat namanya Hazrat Ka'ab radhiyallahu anhu. Ni kita skip sikit cerita. Ka'ab radhiyallahu anhu terfikir, Abu Dujanah ni apa yang dia buat terhadap pedang tu sampai Nabi bagi pedang Nabi dekat dia. Ini satu penghormatan, satu perkara yang besar, yang mana Hamzah bangun, Hamzah pun tak dapat. Zubair bangun, Zubair pun tak dapat. Ali bangun, Ali pun tak dapat. Miqdad bangun, Miqdad pun tak dapat. Orang yang hebat-hebat bangun, tak dapat. Abu Dujanah bangun, Abu Dujanah tanya dan Abu Dujanah sedia dan diberikan kepada Abu Dujanah. Betul ke Abu Dujanah ni adalah orang yang mana, Masya Allah, yang mana dia akan menunaikan hak pada pedang tu. Bukan ragu dengan perkataan Nabi, tapi sahabat Nabi ni, dia ni adalah orang yang mana, kata ulama, dia nak yakinkan. Bukanlah tidak yakin, tetapi nak tambah keyakinan dia. Nak tambah keyakinan, Masya Allah. Seperti kita baca dalam Quran kan, kisah Nabi Ibrahim AS. Walakin liyatma'inna qalbi. Aku bukan tidak yakin dengan kebesaran Allah, tetapi nak lihat dan nak tambah keyakinan aku terhadap kebesaran Allah. Bukan tak yakin dengan sabda Nabi, bukan tak yakin dengan kebesaran Nabi. Nabi bagi pedang kepada Abu Dujanah. Abu Dujanah ni boleh tunaikan hak ke? Tidak, bukan ragu, tapi nak tengok macam mana dia tunaikan hak pedang tu, tuan-tuan. Maka Ka'ab ni, tuan-tuan, dia menyelinap dalam peperangan itu, dia mencari-cari Abu Dujanah. Dia kata dia tak jumpa Abu Dujanah. Abu Dujanah ni terjun tu di medan perang, memang full swing dia guna pedang tu. Hinggalah kata Ka'ab radhiyallahu anhu, aku melihat satu orang yang badannya besar di medan perang ini. Dia lah orang kafir Quraisy. Dia ni datang dan dia menyerang. Setiap kali dia serang, maka orang akan terpelanting. Dia serang, dia terpelanting. Maka aku berdoa di kancah perang tu. Antara waktu yang doa makbul, tuan-tuan, doa waktu azan, doa di tengah-tengah kancah peperangan. Ni dalam riwayat sebut. Doa tengah-tengah azan, doa tengah-tengah kancah peperangan. Itu doa kabul. Antara tempat yang doa kabul. Waktu yang doa kabul. Maka dia doa, ya Allah, temukanlah Abu Dujanah dengan lelaki yang badan sasa ni, badan besar ni. Tuan-tuan, kata ulama, Ka'ab cerita, Ka'ab kata, aku melihat Abu Dujanah keluar daripada apa, pihak musuh yang diserang tadi dan bertempur dengan lelaki yang badan besar ni. Abu Dujanah menyerang orang tu serang Abu Dujanah. Abu Dujanah serang orang tu serang Abu Dujanah. Saling serang menyerang. Sehingga kan, kata ulama, Abu Dujanah telah tetak kepala orang tu, tuan-tuan, ni terkoyak ni, terbelah, dan dia ni di antara orang kafir Quraisy yang mati di medan Uhud. Mati di medan Uhud, tuan-tuan, masya-Allah. Baik, setelah dia tetak kepala orang tu, apa dia buat? Tuan-tuan? Dia pusing belakang. Dan dia tahu Ka'ab ni dekat belakang dia, dan dia tanya, Ka'ab, apa pandangan kamu tentang tadi tu? Kepala orang tu terbelah. Maksudnya Ka'ab ni kan nak tengok macam mana Abu Dujanah tunaikan hak pedang tu, hak Allah dan Rasul pada pedang tu. Sekarang ni dia telah tetak kepada orang badan besar tu, yang mana bila dia pergi rempuh orang Islam terpelanting. Abu Dujanah pergi rembat kepada tuan-tuan dengan pedang, terbelah kepala orang tu. Abu Dujanah pusing belakang, tanya Ka'ab, bagaimana pandangan kamu tentang tadi? Masya Allah, tuan-tuan, ni kisah Abu Dujanah ni. Pedang ni diberikan sebelum perang, dan Nabi bagikan 50 orang, tuan-tuan yang mulia, Masya Allah. Nabi SAW suruh duduk kat atas bukit Jabal Rumah. Bukan Jabal Rahmah, tuan-tuan. Jabal Rahmah di Mekah, Jabal Rumah. Baik, Jabal Rumah bukit memanah. 50 orang. Diketahui oleh Abdullah bin Jubail Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dan dipesan jangan turun. Walaupun sahabat menang, jangan turun.
Walaupun sahabat kalah pun jangan turun. Walaupun nampak sahabat Nabi dimamak oleh burung, maksudnya dah syahid dah, pun jangan turun. Ini pesan Nabi SAW, amanat Nabi kepada orang yang duduk di atas posisi bukit memanah. 650 orang bersama dengan Nabi SAW di medan perang, Masya Allah, bersama dengan Nabi SAW. Tuan-tuan, Uhud ni tuan-tuan kena tahu. Perang Uhud ni dia bukan menghadap Masjid Nabawi. Sebab itu kalau tuan-tuan cerita menghadap Masjid Nabawi, maka kita akan merasakan Nabi SAW berada di belakang. Sedangkan Uhud ni dia menyerong. Sebab musuh datang daripada arah Zulkhulaifah. Maka dia bila menyerong, Nabi SAW di barisan depan. Kalau menyerong macam tu, saya nak tunjuk pun tak boleh sebab kita bukan kat Uhud. Kalau di Uhud kita boleh tunjuk. Jadi menyerong macam tu, menghala dada tu ke arah Zulkhulaifah. Jadi Nabi SAW di barisan depan, barisan dengan orang yang di atas bukit memanah. Masya Allah. Baik. Tuan-tuan yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala, 650 orang bersama dengan Nabi SAW. Peperangan bermula. Tuan-tuan, Uhud berlaku 3 fasa. Fasa pertama, tuan-tuan, Masya Allah, orang Islam menang. Dan fasa pertama ini menyebabkan orang kafir Quraisy lagi lintang pukang. Dan tuan-tuan yang mulia, perang Uhud ni dipimpin oleh Abu Sufyan. Namun panglima-panglimanya termasuklah Ikrimah bin Abi Jahal dan juga Khalid Al-Walid. Ikrimah bin Abi Jahal dan juga Khalid Al-Walid. Dia merupakan panglima perang yang membantu Abu Sufyan ketika itu. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apa berlaku tuan-tuan, Masya Allah? Orang kafir lari lintang pukang. Pemanah strategi Nabi begitu cantik. Pemanah, pekuda serang, Masya Allah, dengan pedang. Strategi yang sangat cantik. Tuan-tuan, walaupun fasa pertama ni orang Islam menang, namun di fasa pertama berlaku perkara yang menyedihkan hati Nabi SAW, iaitu syahidnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, pakcik Nabi SAW. Tuan-tuan, kisah Sayyidina Hamzah ni kalau saya nak cerita panjang. Sebab dia bukan sekadar pakcik dengan Nabi SAW. Ni kita cuma ringkaskan. Nak ambil berkat hari Uhud, 7 Syawal. Baik. Sayyidina Hamzah bukan sekadar pakcik Nabi. Sayyidina Hamzah juga saudara susuan Nabi SAW. Bukan sekadar pakcik, tetapi juga saudara susuan. Umur Nabi dengan umur Sayyidina Hamzah hampir-hampir sebaya, dekat. Dekat, Masya Allah. Hampir-hampir dekat. Tuan-tuan, ayah ibu rahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu Nabi sangat sayang kepada Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah juga sangat sayang kepada Nabi SAW. Tuan-tuan, di hari syahidnya Sayyidina Hamzah, hati Nabi begitu sedih. Hati Nabi begitu pilu, tuan-tuan. Sebab hati Nabi SAW, untuk kerja agama, untuk agama yang mulia ini, pakcik Nabi juga telah terkorban. Ini tuan-tuan, nak beritahu. Dan Sayyidina Hamzah terkorban di Ma'rakah Hamzah. Dan tapak tu sekarang dibina masjid Sayyidus Syuhada. Yang tuan-tuan pergi di Uhud tu, ada masjid besar tu. Di tapak itulah Sayyidina Hamzah dibunuh. Sayyidina Hamzah dilembing oleh Wahsy. Kisah Wahsy juga panjang. Ada masa kita akan cerita bagaimana sedihnya Wahsy ini menyesal setelah dibunuh Sayyidina Hamzah. Dan tuan-tuan yang mulia, bila mana lembing itu dilontarkan, kata Wahsy, lembing telah tembus dekat dada Sayyidina Hamzah dan telah terkena jantung Sayyidina Hamzah dan tembus ke belakang. Dan Sayyidina Hamzah telah gugur syahid. Wahsy, tuan-tuan yang mulia, dia bukan buat saja-saja. Dia buat itu adalah kerana dia ditawarkan untuk dibebaskan, dimerdekakan daripada hamba. Dia ni, tuan-tuan yang mulia, hamba. Hamba ni, tuan-tuan, diri dia pun bukan milik dia. Perkara yang paling besar bagi hamba ialah bebas. Kisah dia ada kaitan dengan Bilal bin Rabah. Ada masa kita akan ceritakan, tuan-tuan, kisah Wahsy ni. Kerana apa, tuan-tuan, kerana jealousnya dia tengok Bilal dah bebas, merdeka. Sedangkan dulu dia tengok Bilal masuk Islam. Kemudian Bilal ni diseksa dengan pandangan bahawa Bilal masuk Islam, nanti mungkin Bilal ni tak akan dibebaskan, tak ada peluang, tak ada chance nak dibebaskan. Tapi rupanya Bilal paling awal dibebaskan. Abu Bakar telah arahkan orang untuk beli Bilal dan dibebaskan, dimerdekakan Bilal bin Rabah. Jadi Bilal merdeka. Perkara yang paling besar yang diinginkan oleh hamba ialah merdeka. Maka Wahsy bila dapat tawaran di Uhud, maka dia telah buat, dan Sayyidina Hamzah telah syahid. Kisah dia panjang tentang Wahsy ni. Baik. Tuan-tuan yang mulia, fasa kedua. Bila mana orang kafir Quraisy lagi, mereka tinggalkan ghanimah. Ghanimah ni apa, tuan-tuan? Dia pergi sampai Johor Bahru, kalau tuan tanya, ghanimah ni apa? Orang Malaysia akan cakap ghanimah harta rampasan perang. Saya ulang balik. Orang Malaysia akan cakap ghanimah ialah harta rampasan perang. Harta rampasan perang. Sedangkan tuan-tuan yang mulia,
orang Islam tidak pernah merampas. Orang Islam tidak pernah merampas. Ghanimah bukanlah harta rampasan perang maksudnya. Terjemahan yang paling tepat kata Syekh kami yang menterjemahkan ghanimah, ghanimah ialah harta perolehan perang. Harta perolehan perang. Saya ulang balik, harta perolehan perang, bukan harta rampasan perang. Sebab orang Islam tidak pernah merampas. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahawa bila ghanimah ditinggalkan, harta perolehan perang ditinggalkan, maka sahabat Nabi yang kat atas bukit ni daripada 50 orang, 40 orang telah turun. Baik. Ada setengah orang mengatakan sahabat ni engkar arahan Nabi. Tuan-tuan, bila kita membicarakan tentang sahabat, jangan kita guna perkataan yang suka-suka kita nak cakap. Suka-suka kita cakap, engkar. Mereka ni engkar arahan Nabi. Kita layaklah guna engkar. Sahabat Nabi ni tuan-tuan yang mulia ialah orang yang mulia. Mereka ni ada setengah mengatakan bahawa sahabat Nabi ni sebab terlampau tamak nakkan harta. Astagfirullah. Ini satu perkara yang mana penghinaan terhadap sahabat. Tuan-tuan, kalau sahabat Nabi tamakkan harta, waktu Abdullah bin Ubay balik 300 orang tadi yang kita ceritakan tadi, dia akan balik lah. Tapi mereka pergi ni untuk bagi nyawa. Mereka pergi bukan tamakkan harta. Tapi kenapa 40 orang tu turun? Ulama mengatakan bahawa 40 orang tu turun kerana salah faham dalam memahami perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang balik. Kerana mereka salah faham dalam memahami perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka faham tak boleh turun adalah ketika perang. Walaupun sahabat Nabi syahid ke apa tu, maksudnya ketika Nabi cakap tu mungkin waktu di kancah peperangan. Dan tertib peperangan dulu, bila ghanimah ditinggalkan, perang dah tamat, dah selesai, dah boleh balik dah. Ni tertib perang dulu tuan-tuan. Maka bila ghanimah ditinggalkan, sahabat Nabi salah faham. Mereka menyangka Nabi cakap ni masa perang saja. Sekarang ni ghanimah dah tinggal, dah boleh balik dah. Jadi kita boleh turun. Bila mereka turun, tuan-tuan yang mulia, 40 orang ni turun, maka apa berlaku? Maka Ikrimah dan ahli awal telah pusing Jabal Ainain. Mereka telah pusing Jabal Ain dan serang 10 orang yang ada di atas, dan telah serang 670 orang sahabat Nabi SAW bersama dengan baginda di medan perang. Di fasa kedua inilah tuan-tuan yang mulia, sahabat Nabi ramai yang syahid. Sahabat Nabi ramai yang syahid. Jumlah sahabat Nabi syahid di Uhud ini tuan-tuan 70 orang tuan. 70 orang sahabat Nabi SAW syahid di Uhud. Sahabat Nabi syahid di Uhud 70 orang tuan-tuan. Baik. Tuan-tuan yang mulia, kata ulama, orang yang terawal sekali di fasa kedua ni yang syahid, antara yang terawal, siapa dia tuan-tuan? Mus'ab bin Umair. Sayyidina Mus'ab bin Umair tuan-tuan yang mulia antara yang terawal syahid di medan Uhud. Kenapa tuan-tuan? Kerana Mus'ab bin Umair ditugaskan untuk pegang panji Islam. Bagi pihak Muhajirin, dia pegang panji. Maka dia telah pegang sungguh-sungguh dengan tangan kanan dia, kata ulama. Tangan kiri pegang pedang sambil memacu kuda. Cuba tuan-tuan bayang macam mana tu. Sambil memacu kuda. Ada pandang kata dia tak pacu kuda. Ada pandang kata dia berjalan. Ni tuan-tuan yang mulia. Cuba bayangkan. Pegang panji Islam, pegang bendera, pegang pedang, musuh serang. Musuh serang. Bagaimana tu tuan-tuan? Bagaimana keadaan tu? Masya Allah. Baik, tuan-tuan, perempuan sedang pernah dirahmati lagi dikasihi Allah, kata ulama. Kenapa orang kafir cari dia? Satu, kerana kata ulama, bila dia pakai topi besi, wajah tepi dia mirip seperti wajah Nabi SAW, dan dia pula pegang panji Islam. Maka ini seakan-akan menunjukkan bahawa itulah Nabi, sebab dia pegang panji Islam dan dia mirip macam Nabi. Maka akhirnya apa berlaku dalam Tarikhul Khamis cerita, orang kafir telah kejar dia tuan-tuan, Masya Allah. Cantas tangan kanan yang pegang panji Islam. Darah keluar tuan-tuan yang mulia. Begitu banyak. Dia telah buat apa? Buang pedang dengan tangan kiri dia dan pegang panji Islam dengan tangan kiri dia tuan-tuan. Orang kafir datang lagi, Masya Allah. Cantas tangan kiri dia pula tuan-tuan, putus tangan kiri dia. Dia telah peluk panji Islam dengan badan dia tuan-tuan. Peluk dengan badan, darah banyak ni, Masya Allah. Nak cerita cintanya Mus'ab kepada agama. Sahabat Nabi SAW tuan-tuan. Apa berlaku tuan-tuan? Orang kafir telah panah dia bertubi-tubi hingga dia gugur syahid. Tuan-tuan, Masya Allah,
gugur Mus'ab bin Umair. Tuan-tuan, Mus'ab ni nak bagi tahu kita, bukan kata perintah Allah, bukan kata sunnah Nabi, bahkan kami ni sahabat panji Islam pun kami tidak akan biarkan jatuh di muka bumi Allah selagi kami masih hidup. Ini sahabat Nabi nak bagi tahu kita sampai kiamat. Bersungguh-sungguhnya dia mempertahankan agama. Hari ini tuan-tuan yang mulia, agama dipijak dari sana sini. Orang mainkan agama Islam. Lebih menyedihkan, orang Islam bersama-sama dalam menghina Islam. Bersama-sama dalam memperlekehkan Islam. Ini amat menyedihkan. Dahlah tak memperjuangkan Islam, dahlah tak mempertahankan Islam, bersama-sama menghancurkan Islam. Allahu Akbar. Semoga Allah pelihara kita, keluarga kita dan keturunan kita juga umat ini daripada sifat ini, tuan-tuan. Sahabat Nabi bermati-matian nak beritahu bahawa bukan perintah Allah, bukan saja sunnah Nabi, bahkan panji Islam juga aku akan pertahankan hinggalah aku mati. Ini tuan-tuan, ini berlaku pada sahabat. Bila gugur Mus'ab, mereka buka topi besi, tengok wajah Mus'ab rupanya, bukan Nabi SAW. Mereka cari Nabi. Ini tuan-tuan yang berlaku. Maka mereka mencari-cari Nabi. Orang pertama yang jumpa Nabi siapa, tuan-tuan? Utbah bin Abi Waqqas. Utbah merupakan adik-beradik Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka ni ada beberapa adik. Utbah bin Abi Waqqas kafir. Sa'ad bin Waqqas sahabat Nabi. Amir bin Abi Waqqas sahabat Nabi. Umar bin Abi Waqqas sahabat Nabi. Tuan-tuan. Utbah bin Waqqas kafir, mati dalam keadaan kafir ketika di Uhud dia mati. Yang kedua, Utbah ni mati kafir, mati di Uhud. Yang kedua Sa'ad bin Waqqas. Sa'ad bin Waqqas ni sahabat Nabi. Ada riwayat sebut dia syahid di China. Ada pandangan juga riwayat sebut dia meninggal di Madinah, di Baqi'. Perbezaan pandangan menyebutkan tempat makam dia. Tapi kalau tuan pergi di Guangzhou, China, memang ada makam Ibnu Abi Waqqas dan telaga Sa'ad bin Waqqas, dan dikatakan Sa'ad bin Waqqas syahid di China. Amir bin Abi Waqqas makam dia di Jordan, di Amman, Jordan. Dia syahid ketika bawa usaha dakwah di sana. Umar bin Abi Waqqas syahid di Badar, peperangan yang sebelum ini. Adik dia kecil, umur 13 tahun, janggut sikit dia kata ulama. Tapi ada keinginan jazbah, semangat untuk pergi perang, syahid di Badar, umur 13 tahun. Jadi adik-beradik dia semua syahid. Melainkan Utbah ni mati kafir. Dan mereka sepupu Nabi SAW. Sa'ad bin Waqqas ni sepupu daripada belah ibu, Bani Zuhrah. Mereka ni Bani Zuhrah, sepupu Nabi SAW. Baik. Tuan-tuan perempuan ibu rahmati lagi dikasih, dia lah orang pertama yang nampak Nabi SAW. Bila nampak Nabi SAW, apa dia buat? Dia ambil batu, kata ulama, dia telah baling batu tu ke arah Nabi SAW. Baling batu ke arah Nabi SAW. Dan batu tu tuan-tuan telah terkena bibir Nabi SAW dan terkena gigi Nabi SAW. Ni tuan-tuan, cerita Nabi patah gigi ni di Uhud adalah dibuat oleh Utbah bin Abi Waqqas. Laknatullah. Dia baling batu kepada Nabi SAW. Batu tu kena bibir ni, pecah berdarah bibir Nabi, patah gigi Nabi. Ada yang kata 2 gigi Nabi SAW telah patah. Itulah kecederaan pertama yang Nabi alami ketika di Uhud. Tuan-tuan, kata ulama, sahabat Nabi SAW begitu sedih. Bahkan berita Nabi patah gigi ini sampai kepada Uwais Al-Qarni yang berada di Yaman. Dia satu orang yang mana hidup sezaman dengan Nabi, tapi dia beriman pada Allah, hidup zaman dengan Nabi, tapi tak sempat bersama dengan Nabi. Tak ada ma'iyat Rasul, tak pernah jumpa Nabi SAW. Maka dia tak dikira sebagai sahabat, tapi dia sangat cinta pada Nabi. Masya Allah. Dia dengar berita Nabi patah gigi, kata ulama, dia telah patahkan gigi dia untuk rasa macam mana Nabi rasa. Masya Allah. Inilah tuan-tuan, erti kecintaan yang luar biasa yang ada pada salafun salih kita yang terdahulu. Baik. Tuan-tuan, kata ulama, di medan Uhud ini tuan-tuan, ada sahabat-sahabat Nabi, Masya Allah, yang begitu luar biasa semangatnya, jazbah dia. Antaranya Abdullah bin Jahsh. Abdullah bin Jahsh radhiyallahu anhu, sebelum perang dia telah doa. Kata ulama, dia telah doa. Ada pendapat kata dia telah berdoa ketika di Ajimatul Syaikhan. Dia panggil sahabat Nabi SAW, Hazrat Sa'ad radhiyallahu anhu, Sa'ad, kamu doa aku amin, aku doa kamu amin. Dengan cara ini doa lebih cepat makbul. Maka beri doa, ya Allah, kata Sa'ad, esok aku akan menghadapi peperangan, temukan aku dengan musuh yang hebat, yang ganas dan juga kuat. Aku juga melawan dengan hebat, dengan ganas juga kuat. Lalu aku menang lawan dengan dia. Dan aku dikurniakan ghanimah, harta perolehan perang. Sebab dulu kalau menang, ghanimah ni benda biasa. Dia bukan maksud, tapi dia benda yang biasa orang akan dapat. Maksudnya kalau dapat tu menang lah.
Kemuliaan, satu perkara kemuliaan, izzah. Baik. Maka Allah bin Jas berkata amin. Allah bin Jas pula doa, ya Allah, esok aku akan menghadapi peperangan, temukanlah aku dengan musuh yang hebat, yang dahsyat, yang ganas. Dan aku juga melawannya dengan hebat. Lalu jadikanlah dia memotong telinga dan hidung aku. Jadikan dia memotong telinga dan hidung aku. Lalu di akhirat engkau bertanya, wahai Abdullah bin Jash, mana pergi hidung dan telinga kau? Maka kau akan beritahu, hidung dan telinga aku telah terpotong di jalan kau, semata-mata untuk menegakkan agama kau. Masya Allah. Kata Sa'ad, besok aku melihat di medan Uhud, telinga dan hidung telah terpotong, dia telah syahid. Siapa tuan-tuan? Abdullah bin Jash radhiyallahu taala anhu. Subhanallah. Tuan-tuan, Masya Allah, kata ulama, ini antara dalil yang menunjukkan bahawa satu orang doa, satu orang boleh amin. Ada orang kata imam doa kita tak boleh amin, ni bukan perkara yang sunnah. Tuan-tuan, banyak dalil tentang perkara ini. Antaranya dalam Quran, Nabi Musa doa, Allah Taala beritahu, aku kabulkan doa kamu berdua. Yang doa Nabi Musa. Kenapa Allah Taala beritahu, aku kabulkan doa kamu berdua? Kerana yang doa Nabi Musa yang aminkan Nabi Harun. Begitu juga berlaku pada sahabat. Abdullah bin Jash doa, Sa'ad aminkan. Ini dibuat oleh sahabat. Jadi apa masalahnya kalau imam baca doa kita aminkan? Ada pada yang kata ini tak betul, ini bid'ah, ini sesat, tak betul. Sedangkan ianya dibuat oleh sahabat Nabi SAW. Maka sebab itu ambillah agama daripada orang yang betul, masya-Allah. Janganlah ambil agama daripada orang yang mana cuba merosakkan sanad ataupun merosakkan silsilah agama itu sendiri. Ataupun membawa pandangan sendiri yang mana tersasar daripada pandangan yang tepat dengan apa yang dibawa oleh Nabi, para sahabat dan juga alim ulama salafun salih. Baik. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini menunjukkan boleh kalau satu orang doa, satu orang aminkan. Ini lebih cepat makbul dan dibuat oleh sahabat. Baik. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, namun kita tak diajar untuk doa yang susah. Yassiru wa la tu'assiru, minta yang mudah, jangan minta yang susah. Sahabat Nabi ni iman dia kuat, jazbah dia kuat, dia minta dipotong telinga dan hidung. Kita berani ke tuan-tuan? Besok nak SPM, minta, ya Allah, besok nak SPM, temukanlah aku dengan soalan yang paling susah dalam dunia. Berani tuan-tuan minta macam tu? Mana? Berani. Kita akan minta bagi soalan mudah lah, ya Allah, kenyek mata boleh jawab. Kita akan minta yang mudah. Dan ini diajar. Yassiru wa tu'assiru, minta mudah, jangan minta susah. Baik. Selanjutnya tuan-tuan yang mulia, ada sahabat Nabi namanya Ammar bin Jamuh radhiyallahu anhu. Ammar bin Jamuh seorang sahabat Nabi yang kakinya tempang. Kakinya tempang. Dia dikecualikan daripada pergi perang. Tuan-tuan jangan risau, dah tak lama dah. Ini ada beberapa kisah kita akan cerita, kemudian akan tamat. Kita cuma ambil poin-poin saja. Ammar bin Jamuh ialah sahabat Nabi SAW yang kakinya tempang. Dia dikecualikan daripada pergi perang. Maka tuan-tuan yang mulia, bila dia pulang, isterinya tunggu depan rumah. Isteri dia bagi tahu, seakan-akan nak beritahu, dia malu dengan jiran-jiran. Suami jiran-jiran dia semua pergi keluar jalan Allah. Semua pergi jihad, semua pergi perang. Adapun suami saya Ammar bin Jamuh telah pulang, telah balik, malunya saya. Mana nak tak muka dengan jiran-jiran. Lebih kurang macam itulah nak beritahu. Ammar bin Jamuh dengarnya motivasi, targhib daripada isteri dia tadi, tuan-tuan. Jazbah dia, semangat dia telah naik. Dan dia telah doa, Allahumma la taruddani ila ahli. Ya Allah, jangan kembalikan aku ke pangkuan aku lagi. Aku nak pergi Uhud, aku nak syahid, aku nak masuk syurga. Dan dia kata, aku nak berjalan di syurga dengan kakiku yang timpang. Dia bergerak di medan Uhud dan dia telah dibunuh di medan perang, dilawan orang kafir, dia telah dibunuh, dia telah syahid, tuan-tuan kata ulama. Dan tuan-tuan yang mulia, masya-Allah, ketika dia syahid, kata ulama, jenazah dia itu, jasad dia itu telah habis perang, isteri dia angkat letak atas unta untuk dia bawa pulang, unta yang dinaik masa perang. Tapi unta tak nak bergerak. Unta macam nak menghala ke Uhud, disebat-sebat juga tak nak bergerak ke Madinah. Maka tuan-tuan yang mulia diberitakan kepada Nabi SAW. Nabi berkata kepada kaum, unta ini telah diperintahkan, ada tak di doa apa-apa? Kata isterinya, ada, dia minta, Allahumma la taruddani ila ahli. Ya Allah, jangan kembalikan aku ke pangkuan keluargaku lagi. Aku nak pergi Uhud, aku nak syahid, aku nak masuk syurga. Maka sebab itu unta tak bergerak. Maka Ammar bin Jamuh disemandikan di tempat tersebut, tuan-tuan, masya-Allah. Tuan-tuan, masya-Allah. Baik. Selanjutnya tuan-tuan yang mulia, sahabat Nabi SAW. Wahab bin Qabus. Mengenai Ammar bin Jamuh, tuan-tuan, isteri tadi kata ulama, motivasi kepada kita. Mana-mana isteri, mana-mana wanita, mana-mana ibu, mana-mana siapa-siapalah wanita, masya-Allah, yang mana membakar semangat suami dia, yang tak pernah pergi masjid, dia bagi semangat. Janganlah maki-maki. Kadang kita perli, orang lelaki ni tak boleh kena perli. Orang lelaki ni tak boleh kena tengking. Orang lelaki ni tak boleh kena dipermainkan. Kalau kena perli, dia tak pergi terus. Dia kena pujuk.
Tuan-tuan, ibu-ibu bakar semangat. Daripada tak pernah pergi masjid, jadi pergi masjid. Daripada tak baca Quran, jadi baca Quran. Tak pernah bangun tahajud, jadi bangun tahajud. Tak pernah buat dakwah, keluar dakwah, Masya Allah. Tak pernah amal sunnah. Pujuk, kena pujuk, Masya Allah. Sebab dia pujuk tu, isteri suaminya semangat untuk amalkan agama, ataupun dia pujuk adik-beradik lelaki dia semangat untuk amalkan agama, anak-anak lelaki dia, dia bakar semangat hingga semangat amalkan agama, maka wanita ini kata ulama akan masuk surga bersama isteri Ammar bin Jamuh radhiyallahu anhu. Sebab apa? Sebab isteri Ammar bin Jamuh ialah insan yang mana telah bakar semangat suaminya daripada asalnya nak balik ke rumah, walaupun telah dikecualikan oleh Nabi SAW, bukan dia suka-suka nak dikecualikan, tapi telah semangat dia bangkit untuk maju ke Uhud. Ni tuan-tuan, masya-Allah. Jadi ibu-ibu boleh ambil teladan daripada ibunda ataupun daripada isteri Ammar bin Jamuh radhiyallahu anha. Baik, seterusnya. Sahabat Nabi SAW yang maju di medan Uhud ni ramai tuan. Ni kita sentuh sikit-sikit. Wahab bin Qabus radhiyallahu anhu. Wahab bin Qabus ni sahabat Nabi SAW. Dia merupakan tokek kambing tuan. Dia merupakan tokek kambing. Dan dia bawa kambing banyak, dia pengembala, dia duduk kat kampung pendalaman, dia tak tahu Nabi pergi Uhud. Dia bawa kambing tuan ke Madinah, masya-Allah. Sampai di Madinah, di Masjid Nabawi, dia tengok Nabi tak ada. Dia tanya sahabat Nabi yang Nabi tugaskan untuk jaga Masjid Nabawi sebagai imam di Masjid Nabawi. Nabi tanya, Wahab bin Qabus tanya mana Nabi. Maka diberitakan Nabi di Uhud. Dia dah tambat kambing dia tuan-tuan, ditinggalkan di Madinah, dia maju di Uhud. Sampai di Uhud tuan-tuan, dia tengok Nabi SAW ketika itu sedang diserang oleh musuh. Maka apa dia buat? Nabi SAW beritahu lebih mafhum, siapa yang meleraikan musuh ni akan menjadi teman Nabi di syurga. Maka dia maju, kita ulama, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kata Sa'ad bin Waqqas, aku tak pernah tengok orang yang mana pahlawan macam Wahab bin Qabus di mana-mana medan perang. Begitu berani sehingga dia syahid tuan-tuan. Kata ulama, apa berlaku? Nabi SAW telah pergi ketika waktu nak tanam jenazah dia ni, jasad dia ni, Nabi pergi di kepalanya, kata ulama. Nabi beritahu, aku telah redha dengan kamu, aku telah redha dengan kamu, aku telah redha dengan kamu, kata ulama. Kata Umar, aku tak pernah cemburu dengan mana-mana orang melebihi daripada Wahab bin Qabus. Itu pada ketika itu. Tak pernah cemburu mana orang punya amal, sebab Nabi beritahu, aku redha dengan kamu. Subhanallah. Kata ulama, sedangkan Umar pun sahabat Nabi yang bukan calang-calang, sahabat Nabi yang hebat, masya-Allah. Baik, itu Wahab bin Qabus. Ada juga tuan-tuan sahabat Nabi SAW yang namanya Abdullah bin Haram. Dia merupakan ayah kepada Jabir bin Abdullah ataupun Jabir bin Abdullah. Abdullah bin Haram ni tuan-tuan dia daripada Bani Haram, orang Ansar juga. Dan dia juga maju di medan perang. Kata ulama, dia syahid dalam keadaan dia telah tutup darah dia, kata ulama. Ada pandangan Syekh kami sebutkan, dia ditebas di tangan. Dia syahid tu di tangan, dia ditutup tangan tu macam tu. Ditutup. Ada pandangan kata di kepala, dia tutup tangan, darah tu di kepala, dan dia setelah syahid macam tu. Ada 2 pandangan yang sering. Baik. Dan Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi. Jabir ini tuan-tuan, untuk pengetahuan kita, ialah sahabat Nabi yang paling banyak riwayatkan kisah sirah. Jabir bin Abdullah ni ialah sahabat Nabi yang paling banyak riwayatkan kisah sirah. Kalau tentang kisah sirah ni paling banyak Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah telah tanam ayah dia. Dengan cara macam mana dia syahid? Maksudnya tertutup tangan tadi tu macam tu lah. Dan di Uhud tuan-tuan, mereka kongsi liang. Ni tuan-tuan kena tahu. Dia bukan satu lubang, satu liang lahat. Kongsi liang. Satu liang 2-3 orang. Jadi Ammar bin Jamuh dikongsikan dengan Jabir bin Abdullah sebab dia saudara. Ammar bin Jamuh yang syahid tadi tu, dia saudara dengan Abdullah bin Haram, ayah Jabir bin Abdullah. Jabir kata aku tanam ayah aku dalam keadaan tangannya tak kualih. Maksudnya yang tempat luka tu tak dialih. Baik, tempat luka. Dia pandang kata di kepala. Wallahu ta'ala alam. Baik, kata Jabir, waktu aku rindu dengan ayah aku, Jabir ni rumah ni di Khandak tuan. Di Khandak. Kalau tuan-tuan baca kisah perang Khandak, Jabir bin Abdullah ni lah yang telah bawa Nabi dan 1000 orang sahabat Nabi makan di rumah dia. Yang cukup tu, masya-Allah. Isteri dia masak kan, cukup tu Jabir bin Abdullah. Baik. Tuan-tuan yang mulia, Jabir kata kalau aku rindu ayah aku, maka aku akan pergi ke makam ayah aku di Uhud, masya-Allah. Baik. 42 Hijrah kata ulama. Di zaman pemerintahan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, berlaku banjir besar tahun 40 Hijrah. Tahun 40 Hijrah. Setelah hampir 30 lebih tahun kan.
Ataupun dekat 40 tahun lah. 30 lebih tahun. Baik, berlaku perang Uhud ni. Setelah lama, zaman Muawiyah radhiyallahu an, banjir besar berlaku di kawasan Uhud tu. Jabir kata, aku bersegera pergi ke makam ayahku. Aku gali makam ayahku untuk alihkan jenazah tu. Untuk alihkan. Ketika nak dialihkan, tangan ayahku tu aku teralih. Bila teralih, darah telah keluar. Subhanallah. Ini menunjukkan dalil yang jelas yang Allah Ta'ala firmankan, dan kata ulama, wahyu ini turun ketika di Uhud. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Jangan sekali-kali kamu memanggil wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Jangan kamu sekali-kali memanggil orang yang terkorban jalan Allah sebagai mati, bal ahya, mereka ni hidup di sisi Allah. Dalam ayat Quran lain kata diberi rezeki oleh Allah. Sebab itu tuan-tuan, sebaiknya kita jangan panggil mati syahid, kita panggil syahid je. Ataupun panggil terkorban jalan Allah. Sebab Allah Ta'ala tak panggil mati. Mereka ni hidup di sisi Allah. Kita panggil syahid je tuan-tuan. Kita kena ubahlah. Dah biasa Ustaz sebut, nak buat macam mana? Kita ubahlah benda yang biasa. Kita dah belajar ni, dah mengaji ni, kita kena ubahlah. Janganlah kita panggil mati syahid. Kita panggil syahid saja. Ataupun panggil terkorban jalan Allah Ta'ala saja. Baik, dialihkan. Nak beritahu dahsyatnya orang yang syahid di Uhud ni. Bahkan di mana-mana lah orang syahid ni memang luar biasa. Baik. Tuan-tuan, kata Jabir, aku melihat ayah aku ni macam baru disemadikan tadi. Maksudnya tak hancur je setelah hampir 30 lebih tahun. Subhanallah. Di zaman Muawiyah. Ini tuan-tuan yang berlaku. Baik. Seterusnya kisah sahabat-sahabat lagi tuan-tuan yang mulia yang belum kita sebutkan lagi. Mus'ab dah, Sayyidina Hamzah dah, Abdullah bin Jas dah, Amr bin Jamuh dah, Abdullah bin Haram dah. Baik. Anas bin Nadir. Anas bin Nadir tuan-tuan yang mulia juga sahabat Nabi SAW yang telah bagi tahu, aku telah bawa syurga di Uhud. Ni tuan-tuan. Ni kisah Anas bin Nadir ni tuan-tuan yang mulia berlaku di ujung fasa kedua ni. Setelah dia syahid, ujung fasa kedua tu ada arahan Nabi SAW. Maka jenazah sahabat Nabi dicari-carikan. Dikoyak-koyakkan, dihancur-hancurkan. Termasuklah jenazah Anas bin Nadir radhiyallahu anhu. Baik, tuan-tuan yang mulia, yang kita nak kongsikan tuan-tuan yang mulia tentang kisah sahabat untuk malam ni. Sebelum kita masuk kisah Nabi sebagai penutup tentang Uhud ni, adalah Hanzalah bin Abu Amir. Hanzalah bin Abu Amir ni bapa dia tuan-tuan, orang yang memusuhi Islam di Madinah. Di Madinah ada kedua orang tua yang memusuhi Nabi SAW. Satu Abu Amir. Abu Amir bin Sofi ni dia orang yang memusuhi Nabi. Yang kedua Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik Madinah tadi. Kedua-dua mereka ini anak mereka sahabat. Abu Amir bin Sofi anaknya Hanzalah bin Abu Amir, sahabat Nabi. Abdullah bin Ubay bin Salul anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, sahabat Nabi. Hanzalah bin Amir baru kahwin tuan-tuan. Baru kahwin. Selepas bersama dengan isterinya, Masya Allah, dia nak mandi wajib. Dalam riwayat sebelah kitab sirah sebut, dia dah basuh kepala dah. Bila basuh kepala, dengar seruan jihad. Memuncak-muncak peperangan Uhud ni. Masya Allah. Uhud ni berlaku hari Sabtu tuan-tuan. Sebab sahabat bergerak hari Jumaat, bermalam di Masjid Darek ataupun Ajimatul Syekhan, baru bergerak pergi Uhud. Jadi Uhud ni berlaku hari Sabtu. Baik. Maka dia dengar saja tuan-tuan yang mulia, dengan cepat dia ambil pedang, dia terus pacu kuda dia maju di medan perang, dan dia telah syahid dalam keadaan tak sempat mandi junub. Maka diceritakanlah tentang kisah dia. Maka kata ulama, Nabi SAW beritahu apa? Sesungguhnya Hanzalah telah dimandikan oleh para malaikat. Sahabat Nabi dengar, sahabat Nabi pergi kat jasad dia, tengok jasadnya basah. Subhanallah. Dia dipanggil sebagai ghuslul malaikah, insan yang pernah dimandikan oleh malaikat. Subhanallah. Ini darjat sahabat Nabi. Sebab itu nak cakap tentang sahabat ni jangan lebih-lebih kurang. Berhati-hati dan sebut tentang para sahabat. Sebab apa tuan-tuan? Sahabat ni radhiyallahu anhum wa radu'an, orang yang Allah redha. Jangan kita lebih kurangkan dalam menyebut tentang sahabat. Berhati-hati dalam menyebut tentang sahabat. Baik tuan-tuan yang mulia, masya-Allah. Itu kisah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah, yang kita ceritakan. Adapun Nabi SAW tuan-tuan yang mulia di fasa yang kedua ini, di fasa yang kedua, apa yang berlaku pada Nabi? Tuan-tuan, sebelum kita pergi apa yang berlaku pada Nabi, ada satu orang namanya adalah Ubay bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ni ialah tuan kepada Bilal bin Rabah yang letak batu atas badan Bilal tu kan. Dan dia ni telah mati dalam Badar. Adapun Ubay bin Khalaf ni adik ni. Ubay bin Khalaf ni adik. Mungkin di kalangan para karkun jemaah-jemaah dakwah yang biasa baca taklim,
biasa baca tentang kisah Ubay bin Khalaf, tapi tak disebutkan di sana Ubay bin Khalaf ni siapa. Dalam pembacaan kami, Ubay bin Khalaf ni rupanya adalah adik Umayyah bin Khalaf. Rupanya ada kaitan. Abang dia ni ialah yang siksa Bilal tu. Jadi adik-beradik memusuhi Islam rupanya, masya-Allah. Jadi kesinambungan kisah sirah tu yang ditulis oleh Syekhul Hadis Muhammad Zakir rahimahullah begitu dahsyat. Dan tuan-tuan yang mulia, kisah Uhud ni bagi orang dakwah ni sangat penting, sebab dalam kitab ta'lim Hikayatus Sahabah, di awal-awal kitab ta'lim tu Hikayatus Sahabah, Muhammad Zakir rahimahullah Syekhul Hadis menukilkan kisah-kisah Uhud ni banyak, masya-Allah. Nak begitu dahsyatnya Uhud ni. Baik. Jadi tuan-tuan yang mulia, Ubay bin Khalaf ni dia pernah bersumpah nak bunuh Nabi. Dan Nabi balas, Nabi berkata Nabi juga nak bunuh dia. Setelah Nabi berkata Nabi nak bunuh, dia takut. Di sini dalil menunjukkan bahawa bukan sahaja sahabat Nabi yakin dengan perkataan Nabi, bahkan di zaman Nabi SAW orang kafir bukan Islam juga yakin dengan sabdaan Nabi SAW. Yakin dengan sabdaan Nabi. Maka dia pergi Uhud tu, kata orang, berhati-hati. Dia takut. Dan dia nampak Nabi SAW, dia buka pedang, dia kata kalau aku tak bunuh Muhammad, aku akan mati. Dia mendekati Nabi, kata ulama, ujung pedang Nabi sikit kena kat leher dia. Orang Mersing kata melecet. Orang KL panggil apa saya tak tahulah. Tapi orang kampung kami di Mersing panggil melecet. Kena kat leher, melecet sikit. Maka dia telah jatuh daripada kuda dia, menggelupur macam lembu jantan menjerit. Nak dengar lembu jantan menjerit, tunggu raya korban nanti tuan-tuan. Menjerit. Tuan-tuan rakam bunyi lembu jantan, hantar voice kat saya, Ustaz, ni dia bunyi lembu jantan. Macam Ubay bin Khalaf yang Ustaz cerita tu. Tu. Dia menjerit, dalam riwayat sebut seperti lembu jantan menjerit kena sembelih. Maka orang tanya dia, wahai Ubay bin Khalaf, kenapa kau menjerit? Kena leher sikit je. Dan kata ulama, Nabi ni rahmat. Rahmatul alamin. Nabi tak pernah bunuh siapa-siapa, tuan-tuan. Dalam hidup Nabi, Nabi tak pernah bunuh siapa-siapa. Kasih sayang Nabi pada umat ini. Yang pernah kena cedera dengan Nabi itu Ubay bin Khalaf. Itu pun kena sikit je, melecet. Dan dia mati disebabkan asbab itulah. Maka dia beritahu kepada kawan-kawan dia. Kawan-kawan pergi dia, apalah kau ni kata pahlawan, kena melecet sikit lah, menggelupur macam lembu jantan. Dia kata, kamu tahu tak siapa yang cederakan saya? Yang cederakan saya ni ialah Muhammad. Yang cederakan saya ni ialah Muhammad. Kalau dia ludah saya pada hari ni pun, saya akan mati. Kisah dia panjang, saya ringkaskan. Baik. Nabi SAW, tuan-tuan yang mulia, kata ulama, pertama dicederakan oleh Utbah bin Abi Waqqas. Patah gigi Nabi, pecah bibir Nabi, berdarah, masya-Allah. Nabi pakai topi besi. Sahabat Nabi SAW cover Nabi. Sebab 3,000 orang musuh ni memang cari Nabi. Mereka memang nak bunuh Nabi. Mereka rasa kalau dapat bunuh Muhammad, selesai masalah mereka. Mereka nak bunuh Nabi SAW. Maka apa berlaku, tuan-tuan, masya-Allah? Apa yang berlaku? Abdullah bin Syah Az-Zuhri, dia melepasi sahabat Nabi yang lindung Nabi. Dan dia telah hentak wajah Nabi SAW dengan perisai besi dia. Dan topi besi Nabi telah pecah dan tertusuk 2 besi di pipi Nabi SAW. Tercocok, kata orang, 2 besi di pipi Nabi SAW. Allahu Akbar. Dan Abu Bakar telah papah Nabi. Nabi gunakan strategi seterusnya, iaitu merapat ke gunung. Orang kafir Quraisy ni takut nak ikut pergi ke gunung, sebab dia takut belakang Uhud ni ada tentera lagi akan datang. Belakang Uhud tanah halal, tuan-tuan. Uhud ni tanah haram. Baik. Merapat ke gunung. Maka sahabat Nabi merapat. Ada kawasan namanya Maharis. Ramai jemaah umrah tak pernah pergi di sana. Tapi kalau tuan-tuan tengok dalam rakaman-rakaman yang kami rakam, ada kita tunjukkan tempat-tempat tersebut. Maharis. Dia ada macam gua di sana. Tapi sekarang dah ditutup. Masa zaman saya belajar, sempatlah kami pergi masuk dan pernah bawa jemaah. Rakaman Kota Suci TV9 pernah kami bawa rakaman di sana. Rihlah Halamain Salam Baitullah tahun lepas pun kami ada tunjukkan. Cuma tak dapatlah masuk ke dalam gua. Tapak tu kami tunjuk. Baik. Nabi cedera. Dia tercocok di pipi Nabi SAW. Abdullah bin Syah Az-Zuhri, tuan-tuan, dia mati bila? Dia mati di Uhud. Dia dibunuh oleh Abdullah bin Jahsh tadi. Yang doa nak kena potong hidung tu kan. Sebelum dia syahid tu, dia bunuh Abdullah bin Syah Az-Zuhri ni yang cederakan Nabi. Baik. Nabi jalan, tuan-tuan yang mulia, dipapak oleh Abu Bakar, kata ulama, nak menuju merapat ke gunung ni. Bukan lari, merapat ke gunung. Strategi tu. Lari lain. Tidak dibenarkan lagi di medan perang. Ni strategi. Merapat ke gunung. Sebab orang kafir tidak akan boleh pergi dekat kalau merapat ke gunung ni, mereka takut. Baik. Apa yang berlaku, tuan-tuan, masya-Allah? Satu orang kafir Quraisy, dia telah gali lubang jerat Nabi. Namanya Ibnu Kami'ah. Nabi telah jatuh dalam lubang dan lutut Nabi telah luka. Sebab tu lutut Nabi luka. Nabi beritahu lebih mafhum, Allah akan balas. Dan Abdullah bin Kami'ah ni dia tak mati di medan Uhud, tuan-tuan. Ibnu Kami'ah ni dia mati di mana? Di Mekah. Dia bela kambing. Kambing tu sondol dia, tuan-tuan. Daripada atas bukit dia jatuh, berguling-guling, hancur jasad dia. Mati sampai bawah. Ni Ibnu Kami'ah, orang yang didoakan oleh Nabi SAW, Allah akan balas apa yang dibuat kat Nabi tu. Nabi dah cedera teruk dah. Dia buat lubang, Nabi jatuh luka. Luka
Nabi SAW punya lutut. Nabi dipapau oleh Abu Bakar. Sebab tu Nabi cedera gigi patah, bibir pecah. Nabi SAW punya pipi tercocok dengan besi dan lutut Nabi luka. Nabi dibawa ke belakang. Sampai berkata dengan Haris, maka apa berlaku? Maka Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha telah nampak Nabi SAW dia sedang bawa air, kata ulama. Dia cepat-cepat air itu diletakkan dan berlari pada Nabi SAW, sedih. Sebab Sayyidatina Fatimah anak perempuan Nabi SAW melihat ayahnya, Masya Allah, dicederakan sebegitu rupa untuk agama Allah SWT. Nabi sanggup berkorban. Dan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, kata ulama, telah cuba untuk keringkan darah tadi. Dan kata ulama apa berlaku? Abu Bakar nak cabut besi itu dengan tangan, Nabi SAW sakit. Maka ketika itulah Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah telah gigit dia, sentak besi itu dan patah gigi depan dia. Sentak gigi besi, dua gigi depan dia telah patah. Sebab tu kata ulama, orang yang gigi depan maksudnya rongak yang paling handsome Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah, sebab dialah sahabat Nabi yang rongak kerana agama Allah Taala. Maka dia tanya, tak sakit ke? Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah kata, ya Rasulullah, saya lebih sayang diri kamu lebih daripada gigi dan diri saya sendiri. Maksudnya untuk kamu nyawa saya terkorban pun tak apa. Ini keadaan. Maka di situlah kata ulama diberitakan darah, kan, darah Nabi SAW di pipi Nabi itu yang bergabung dengan darah siapa yang digabung dengan darahku akan diharam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Abu Ubaidah merupakan antara orang yang telah mendapat jaminan Allah Subhanahu Wa Taala dan dia juga termasuk dalam asyarah mubasyarah. Dan tuan-tuan, masya-Allah, di situlah Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha telah mendapatkan macam daun tikar macam tu, dibakar dan debunya ditutup untuk hilangkan darah ataupun hilangkan pengeluaran darah daripada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi dirawat di sana. Baik. Sayyidina Ali telah bawa air. Kata ulama. Dan air itu kotor. Nabi SAW tidak buang air itu. Air itu Nabi gunakan untuk basuh darah dan guna untuk perkara-perkara yang lain. Maksudnya Nabi tunjuk di sini Nabi tak membazir. Tuan-tuan, kita tak ada air hujan kat rumah, kita jangan buang air itu, kita guna untuk siram pokok. Pandailah guna akal kita memanfaatkan satu perkara. Saya biasa jumpa dekat rumah orang, jam tu dah rosak, dia gubah jam rosak tu jadi frame, dia boleh letak apa-apa kat dalam tu. Masya-Allah. Letak gambar bunga dan sebagainya. Masya-Allah, cantik. Maksudnya dia pandai mempelbagaikan. Ini orang yang mana mereka ni bijak, mereka mencontohi Nabi SAW. Nabi tidak buang benda yang boleh pakai, Nabi tak buang. Masya-Allah. Air kotor tu Nabi tak buang, Nabi guna untuk basuh kasut dan sebagainya. Masya-Allah. Baik. Dan dibawa air daripada Juruf. Juruf ni dekat dengan Uhud lah, belakang sikit. Sedang dibawa air daripada Juruf, Nabi minum. Kami pernah tinggal di Juruf, alhamdulillah. Hampir 2 tahun tinggal di Juruf. Juruf ni dekat dengan universiti kami dan dekat juga dengan Uhud, tapi belah belakang. Dia dekat sepadan tanah halal tanah haram. Baik, tuan-tuan, ayah bunda rahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kata ulama, masya-Allah, Nabi minta supaya sahabat Nabi ni, kita ringkaskan cerita, sahabat Nabi papa Nabi SAW. Maka di situ tuan-tuan, Talha bin Ubaidillah telah angkat Nabi. Talha bin Ubaidillah telah angkat Nabi, papa Nabi SAW, bawa ke atas, ke tempat yang macam dilekuk tu, supaya sahabat Nabi yang lain nampak Nabi. Sebab ketika itu sahabat Nabi menyangka Nabi ni telah wafat, telah syahid, telah gugur. Sebab waktu Mus'ab gugur, orang kafir telah jerit Muhammad telah mati. Sebab mereka nyangka mereka bunuh Nabi SAW. Hakikatnya Mus'ab. Tuan-tuan, masya-Allah, sahabat Nabi jadi down, lemah, gundah, gulana. Kenapa? Kerana hati mereka begitu hiba, mereka cinta pada Nabi. Seumur hidup mereka nak bagi pada Nabi. Bila dengan Nabi wafat, mereka jadi lemah. Mereka nak berjuang dengan Nabi SAW. Maka bila mana Talha bin Ubaidillah telah angkat Nabi SAW, Nabi minta siapa sedia angkat Nabi, Talha angkat. Dan orang Islam telah nampak Nabi masih hidup, mereka berkumpul balik bersatu dekat dengan Nabi SAW. Dan kata ulama, wajibat Talha ni diberitakan wajib untuk Talha, wajib syafaat, wajib syurga. Sebab dia telah menyatukan umat dia kalau umat berpecah. Kalau di kampung kita, kalau orang berpecah, berebut jawatan MPKK ke JKK ke apa benda lah, macam-macam lah, jawatan pengurusi surau ke apa benda, kalau kita dapat jadi orang tengah menyatukan mereka, masya-Allah, satu perkara yang sangat baik. Tapi nak satukan umat ni bukan satu benda yang senang. Sebab itu wajibat Talha, wajib untuk Talha, wajib syurga. Orang dapat menyatukan umat ni perkara yang besar. Nabi SAW ialah orang yang menyatukan umat. Kalau kita tuan-tuan milik umat dah bersatu, cantik dah, elok kat kampung tu, elok dah semayang, masya-Allah. Kita datang, kita pecah belahkan kampung tu. Kita ubah ke macam-macam ke, orang berpecah, jadi bergaduh balik. Ni tuan-tuan tahulah apa nasib dekat akhirat. Macam mana nak menghadap dengan Nabi SAW. Kamu telah memecah belahkan umat Nabi. Ni satu perkara yang sangat bahaya. Janganlah kita jadi pemecah belah umat, jadilah orang yang menyatukan umat Nabi SAW, masya-Allah. Baik, tuan-tuan yang mulia, seterusnya orang Islam berkumpul. Dan tuan diringkaskan cerita, orang kafir tak dapat merapat ke gunung, mereka jerit-jerit panggil Nabi, panggil Abu Bakar.
Apa dia buat? Dia patah balik, dia tak puas hati, dia pergi ke jasad sahabat Nabi yang telah syahid tu, dia cincang-cincang. Itulah jasad Anas bin Nadir antaranya, dia cincang-cincang, dihancurkan, dicari-cari. Sehingga ada 70 liang ataupun 80 liang di badan Anas bin Nadir. Mereka cari-carikan, mereka cocok dengan pedang. Mereka tak puas hati sebab tak dapat jumpa sahabat Nabi SAW. Akhirnya tuan-tuan mereka berundur. Orang kafir ini berundur, bergerak menuju ke Mekah. Dan fasa ketiga ni kata ulama apa berlaku? Nabi kumpul sahabat Nabi, kumpul kekuatan balik. Kata ulama, Nabi SAW solat zuhur di satu tapak yang sekarang dipanggil Masjid Fasah. Dulu tak dipagar, sekarang dipagar, tak boleh masuk sembahyang. Tapi boleh tengok lagi tapak masjid tu. Antara masjid yang mana Masya Allah masih lagi berantakan tanah, bumbungkan langit. Mirip macam zaman Nabi SAW. Baik, Alhamdulillah kami beberapa kali pernah solat di situ waktu zaman belajar dulu. Sebab masa tu tak dipagar lagi, sekarang dipagar. Nak bawa jemaah pun kita tak berani kat situ. Tapi masa rakaman Salam Baitullah itu kita dia buat rakaman di sana. Tapi tak masuklah daripada luar. Baik, Nabi solat zuhur lakukan duduk kata ulama. Dan di situlah dalil adanya solat duduk pada hari ini tuan-tuan. Kalau Nabi tak solat duduk pada itu rukhsah, keringanan. Hari ini kita sakit tak boleh solat duduk. Tapi di sana ada rukhsah hikmah Allah Taala. Nabi luka lutut, kata ulama rukhsah Allah Taala Nabi solat duduk. Dan hari ini kita kalau ada uzur dan sebagainya maka dibenarkan untuk solat duduk. Tapi dengan kaedah yang dianjurkan ataupun yang diajar oleh Nabi dan juga yang disampaikan kepada kita daripada alim ulama kita insya-Allah. Baik. Dikumpulkan balik sahabat kata ulama dan kembali Nabi tashkil, Nabi ajak sahabat, targhib, motivasi sahabat untuk bersama dengan Nabi. Langkah luka tak kering lagi tuan-tuan. Luka tak kering. Pada hari esoknya dalam kitab Ma'alim mana sebut pada esoknya, maksudnya ke Sabtu perang Ahad lah. Ini dalam kitab Ma'alim mana sebut. Mereka kejar balik orang kafir yang telah berundur balik ke Mekah tadi sampai tempat namanya Hamratul Asad. Lebih kurang 20 kilo daripada mana. Alhamdulillah kami pun pernah sampai di sana. Hamratul Asad ni dekat dengan Bir Ali tuan. Kalau daripada Bir Ali saya rasa dalam 7 kilo 8 kilo saja daripada Zulkhulaifah. Baik. Maka apa berlaku tuan-tuan, masya-Allah, di Hamratul Asad Nabi telah berkumpul di sana dan Nabi telah nyalakan macam obor. Nabi nyalakan obor. Di sana Nabi nyalakan obor, masya-Allah, dan menunjukkan bahawa Nabi bersedia untuk menghadapi orang kafir patah balik. Nabi bersedia, masya-Allah. Nabi tak takut dengan mereka. Jadi tuan-tuan yang muda, perkara ini jangan diceritakan. Mereka hanya diceritakan bahawa Uhud ni sahabat Nabi kalah, habis, full stop. Seakan-akan begitu lemah orang Islam. Uhud ni kalah, lemah. Sedangkan cerita tu tak habis. Sedangkan Uhud ni tuan-tuan, setelah selesai fasa kedua tadi tu, Nabi kumpul balik sahabat Nabi, kejar balik orang kafir sampai di Hamratul Asad. Nabi tunggu 3 hari 3 malam kata ulama. Bakar pelita-pelita, bakar obor-obor, menunjukkan mereka bersedia untuk menanti kedatangan orang kafir Quraisy untuk berperang semula, masya-Allah. Tapi orang kafir tak patah balik. Abu Sufyan tak patah balik. Dia tahu kalau dia patah balik dia takut dia kalah. Dia takut dia kalah. Dia tuan-tuan, masya-Allah, nak begitu kesungguhan sahabat Nabi SAW berjuang bersama dengan Nabi SAW. Tuan-tuan yang mulia, di Uhud tuan-tuan 70 orang sahabat syahid. Sebab itu tuan-tuan, kita pergi Uhud ni, ziarah sahabat Nabi di Uhud ni sunnah. Merupakan perkara yang syar'i. Nabi SAW pergi Quba, ziarah Baqi', ziarah Uhud, sunnah. Sebab itu kalau orang larang ziarah kubur ni, kita pun pelik. Tak boleh ziarah kubur, pelik sangat. Sebab Nabi SAW juga ziarah kubur. Merupakan perkara yang Nabi buat, masya-Allah. Bukan perkara yang salah. Cuma yang salah minta nombor kat kubur, tu salah. Minta benda pelik-pelik kat kubur, tu salah. Tapi kalau pergi kubur, masya-Allah, ziarah kubur, ambil ibrah daripada orang yang berjuang, masya-Allah, tidak ada satu benda yang salah. Bahkan Nabi SAW juga ajar kita untuk doa di sana. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Salam sejahtera ke atas kamu atas apa yang kamu telah perjuangkan dalam dunia, kamu terimalah ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, masya-Allah. Nabi SAW pergi di Baqi', Nabi baca assalamualaikum ahli diyar minal qaumil mu'minul muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Menunjukkan bahawa perkara memberi salam kepada ahli kubur bukan satu perkara yang salah, menziarahi kubur bukan satu perkara yang salah. Jadi tuan-tuan yang mulia, masya-Allah, kita pergi ziarah Uhud. Maka tuan-tuan yang mulia, kita bukan sekadar ziarah, tetapi kita nak bagi salam kepada sahabat dan nak ucapkan terima kasih daripada hati kita. Terima kasih Tuhan. 70 orang sahabat, terima kasih Tuhan, disebabkan Tuhan korban untuk agama saya kena Allah pada hari ini. Isteri-isteri mereka jadi janda tuan-tuan. Anak-anak mereka jadi yatim untuk saya dan tuan-tuan kena Allah pada hari ini. Jasa mereka begitu besar. Hari ini kita semayang, kita rasa mudah. Kita takbir Allahu Akbar, senang. Tapi tuan-tuan, untuk takbir itu sampai di kampung kita, ribuan manusia telah mati dalam menyebarkan agama Allah Ta'ala, dalam berdakwah.
70 orang sahabat syahid di Uhud, 14 di Badar, dan ramai lagi lebih kurang 124,000 orang sahabat bertebar di seluruh dunia, seluruh alam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita pergi Uhud, kita bagi salam, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Ini salam yang disebutkan dalam kitab Amalia Marina yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menziarahi Uhud. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Ini ayat Quran tuan-tuan, masya-Allah. Salam sejahtera ke atas kamu, salamun alaikum bima sabartum, disebabkan kesabaran kamu, fa ni'ma uqbadar, dan terimalah apa yang telah Allah tersediakan untuk kamu ini sebagai ganjaran yang mana kamu telah berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita bagi salam kepada sahabat-sahabat di Uhud. Assalamualaikum ya sayyidul syuhada, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, dan sahabat-sahabat yang lain yang kita tahu nama-namanya, kita sebutkan 70 orang sahabat Nabi SAW syahid di Uhud, masya-Allah. Semoga Allah terima kita semua tuan-tuan, masya-Allah, menjadi insan yang dapat menyambung perjuangan mereka, yang mana mereka berjuang menyambung hasrat hati Nabi SAW, iaitu membawa manusia kepada Allah. Tuan-tuan, begitu juga kita. Nabi dah tak ada ini tuan-tuan, sahabat juga tak ada. Kita perlu azam untuk menyambung perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, membawa manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ibu yang dirahmati lagi dikasihi Allah, itu yang kita nak sampaikan mengenai Uhud, dan kita mengambil berkat tentang hari peristiwa Uhud ni, 7 Syawal, masya-Allah. 7 Syawal. Jadi ada pernah kata 11 Syawal. Jadi kita ambil tengah-tengah lah, di antara 7 dan 11 Syawal. Mudah-mudahan bulan Syawal ni tuan-tuan yang mulia kita ambil ibrah. Bulan Syawal ni bukan sekadar bulan seronok-seronok, gembira. Setelah kemenangan kita dalam bulan Ramadan kita berpuasa, bahkan Ramadan itu kesinambungan ialah Syawal, menyambung ataupun istiqamah terus dengan ibadah yang telah kita buat dalam bulan Ramadan al-Mubarak yang mulia. Baik tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kisah mengenai peperangan Uhud yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Tuan-tuan yang mulia, kisah Uhud ni kisah yang sangat panjang. Di Uhud 70 orang sahabat syahid, 64 mereka ialah Ansar. Saya ulang balik, 70 orang sahabat syahid, 64 mereka ialah Ansar. 6 daripada mereka ialah orang Muhajirin. Sebab itu korban orang Ansar ni bukan biasa-biasa. Walaupun mereka tak pernah kena seksa macam orang Muhajirin di Mekah, seperti Bilal, seperti sahabat-sahabat yang lain, Sumayyah dan sebagainya. Tetapi korban mereka setelah mereka bersohbah, berdamping dengan orang Mekah, orang Muhajirin, luar biasa, subhanallah. Mereka bersama-sama menghidupkan amal membangun masjid di Masjid Nabawi. Mereka bersohbah luar biasa sehingga mereka korban luar biasa tuan-tuan. Sebab itu Nabi sebut tentang orang Ansar, mereka mafhum, ayatul mu'min hubbul ansar, tanda orang beriman dia cinta orang Ansar. Ayatul nifaq bughdul ansar, tanda orang munafik dia benci dan marah orang Ansar. Lebih mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Saya mohon maaf sebenarnya bagi perkongsian terkasar bahasa. Tersilap kata terlanjur bicara dan mengambil maksud tuan-tuan. Tuan-tuan mohon tuan-tuan share video ini kepada semua teman-teman. Kita ambil ibrah daripada bulan Syawal, tuan-tuan yang mulia, daripada kita share benda-benda yang bukan memecah belahkan masyarakat. Kita share memperingati umat Islam tentang hari Uhud. Yang mana Uhud ni tuan-tuan yang mulia bukan satu perkara yang bagi tahu Islam kalah, tapi kat ni semangat perjuangan sahabat bersama Nabi SAW dah habis perang, sambung perang. Ini orang tak cerita. Nama perang tu Hamratul Asad, di tempat namanya Hamratul Asad. Fasa ketiga Uhud tak diceritakan. Sahabat Nabi berkumpul, menyambung lagi bersama Nabi untuk menunggu orang kafir sehingga 3 hari 3 malam. Maka ini kita kena sampaikan. Jangan sebut sahabat ingkar, jangan sebut sahabat tamak. Ini perkataan-perkataan yang salah tuan-tuan. Tuan-tuan yang mulia, kita adalah orang Islam. Kita adalah ahli sunnah wal jamaah, mencintai Nabi, mencintai keluarga Nabi, mencintai sahabat Nabi, dan mencintai apa-apa yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang dikongsikan saya sini dapat amal. Tuan-tuan yang dapat amal dapat sampaikan. Mohon saya bahagikan tuan-tuan tangguh majlis dengan tasbih kepada surah wal as. Subhanallah bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as, innal insana lafi khusr illa